Tadabbur ya, bukan Baik. tadabbur. Ya. Betul. Bukan. Ya. Jadi tadabbur Al-Quran kita pilih saja. Memang ada itu apa ni, Kak Mimi ada cadang surah Al-Kahfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mimi ada cadang surah Al-Kahfi. Tak Ustaz tak tahu pasti sama ada nak mula ataupun kita pilih-pilih dulu. Surah-surah lain pun tak ada masalah, boleh je. Kalau Kaf. ya. Hmm. Macam mana? Boleh. Tak dengar. Ada buku Tadabbur Al-Quran. Ya. Jadi Bagus. sebab kata tak mula lagi kan. Al-Kahfi tak pernah mula lagi. Belum. Okay. Good. Jadi kalau kita nak baca boleh je surah Al-Kahfi surah 18. Yes. Yes. Surah 18 ya. 293. Ke surat 93. 93. Ya betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya. Boleh Ustaz. Okey, kalau dah buka suratul Kahfi muka surat 293, jadi kita mula ya insya-Allah malam ni daripada ayat pertama sampailah nanti membawa kepada ayat terakhir 110 ya, dia 110 ayat. InsyaAllah. Amin. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi ya. Jadi Al-Kahfi ataupun Kahf ya, Kahfun merujuk kepada kalau bahasa Inggeris kita panggil cave lah, cave. Cave tu diambil daripada bahasa Arab Kahfun ya ataupun Kahfi. Dan biasanya bila dalam bahasa Arab bila disebut Kahfi ya ataupun Kahfun dia merujuk kepada gua yang apa kita panggil ya, yang saiznya agak sedikit besar. Tidak seperti mana ghar ya, dalam bahasa Arab ada satu lagi istilah dia ghar, ghin, alif, ra. Ghin, ya, ghin tu ainnya ada titik, alif, ra, ghar. Ghar tu kecil sikit. Sebagai contoh tempat Nabi bertahanus, ya, Nabi beribadah di Jabal Nur itu dipanggil Ghar Hira, ya, Ghar Hira. Jadi Hira tu nama gua tu, tapi dia tak panggil Kahfu, ya, dia panggil Ghar kerana saiznya kecil. Hanya muat seorang je masuk. Ya, nak masuk berdua pun tak muat, ya. Tapi kalau Al-Kahfu ataupun Al-Kahfi dia merujuk kepada gua yang Besar. Ya, yang Besar. boleh masuk ya, lebih daripada 20 orang pun boleh masuk, lebih daripada 20 pun boleh. Ya, kalau biasa ustaz bawa jemaah ya. Apa ni yang baru-baru ni kita pergi ya Kak Azizah, ya, Kak Tina. Jadi kita masuk dalam gua tu ya, 30 orang lebih masuk dalam tu, boleh. Jadi maknanya nak bagi tahu Al-Kahfu dia beza dengan Al-Ghar. Ghar dia gua juga lebih kecil. Al-Kahfu dia lebih besar dari segi saiz dia. Dan biasa dia berada di atas bukit yang tidak terlalu tinggi. Kalau Ghar tu memang tinggi betul ya, di Jabal Nur. Ya, di Mekah tu tinggi. Al-Kahfi tidak terlalu tinggi tapi masih di tempat yang kita kata jauh daripada penempatan manusia. Ya, dia isolated sikit. Itu kalau kita boleh pergi dari segi bahasa dia, ya. Jadi mengapa dinamakan apa ni Al-Kahfi ya ataupun Al-Kahfu, kerana ada perkataannya. Perkataan gua itu dalam apa ni ayat ya yang kita akan sentuh ya sebentar lagi. Seperti mana kita belajar tentang Quran ya, dari segi ulum Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan Quran, kita panggil Quranic Sciences. Surah-surah dalam Quran terbahagi dua. Yang pertama yang kita panggil surah Makkiyah. Surah-surah yang turun di Mekah sebelum hijrah. Satu lagi ialah surah Madaniyah, merujuk kepada surah-surah yang turun selepas Mekah, maknanya selepas hijrah. Tak peduli di mana dia turun, ya. Yang penting dia turun selepas hijrah, maka kita panggil surah Madaniyah. Tetapi ya, sebelum hijrah memang Nabi duduk di Mekah. Jadi boleh kata surah Makkiyah tu semua turun di Mekah. Senang cerita. Tapi surah Madaniyah bukan kerana dia turun di Madinah saja, tetapi kerana dia turun selepas daripada hijrah Nabi ke Al-Madinah. Kerana hijrah tu ke Al-Madinah maka dipanggil Madaniyah surah-surah dia. Jadi surah Al-Kahfi dia termasuk surah Makkiyah. Maknanya surah yang turun semasa Nabi masih berada di Makkah lagi. Ya, jadi oleh kerana surah ni surah yang turun di Makkah, maka fokus dia kepada isu apa? Isu Makkah ni banyak isu apa? Apa ni Haji Mat Syah? Makkah ni isu apa? Isu apa yang paling banyak di Makkah?
berkaitan Isu dengan akidah. berkaitan dengan akidah, ya. Dia berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan tauhid, ya, berkaitan dengan kepercayaan kepada hari kiamat, ya. Jadi fokus dia banyak kepada akidah. Kalau ayat-ayat atau surah yang turun di Al-Madinah ataupun turun selepas hijrah, kebanyakannya walaupun isu akidah pun masih ada, tetapi banyak berkaitan dengan hubungan, ya, antara manusia dengan Allah dari segi ibadah pula, ya, dari segi syariat, hukum hakam sebagai contoh, macam puasa Ramadan itu cerita di Madinah, ya, tentang zakat fitrah, ya, tentang zakat harta, tentang jihad, ya, peperangan, tentang apa kita panggil, ya, perkahwinan secara detail, harta rampasan perang, kemudian harta ghanimah, ya, harta rampasan perang, dan juga termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan apa kita panggil, ya, dengan persoalan penjagaan anak, ya, perkahwinan dan sebagainya. Itu semua cerita-cerita di Madinah. Banyak yang berkaitan dengan hukum hakam. Kalau di Mekah banyak akidah. Sebab itu surah ni pun kalau kita tengok dia surah Makkiyah, memang cerita tentang akidah, cerita tentang hari kiamat, ya, cerita tentang kebangkitan manusia nanti, dan cerita tentang Al-Quran. Ya, mari kita tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimulai surah ini dengan lafaz hamdalah, dia panggil. Hamdalah. Ya, yang kita sebut alhamdulillah tu, nama dia hamdalah. Ya. Kalau subhanallah kita panggil tasbih. Subhanallah tu tasbih. Lafaznya subhanallah tapi namanya tasbih. Kalau kita sebut Allahu Akbar itu kita panggil takbir, kan? Kalau kita kata la haula wala quwata illa billah, nama dia hauqalah. Hauqalah, ya. Kalau orang kata marilah sama-sama kita berhauqalah, maknanya la haula wala quwata illa billah. Kalau kita sebut marilah sama-sama kita berhamdalah, ya, kita lafazkan hamdalah. Hamdalah tu alhamdulillah, ya. Tu dia punya penamaan dia, ya. Dia punya nama dia hamdalah. H-A-M-D-A-L-A-H, hamdalah. Tapi lafaznya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alif lam di hadapan itu membawa maksud, ya. Alif lam apa kita panggil, ya, alif lam al-kamaliyah yang menunjuk pada keseluruhan. Kalau ada soalan boleh tanya, ya. Boleh bagi tahu, boleh angkat tangan ataupun boleh unmute, kan, dan boleh tanya soalan. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alif lam di hadapan tu penting, ya. Jadi dia mengandungi semua makna. Mana segala puji. Kita terjemahkan ni segala puji, ya. Lillah, semata-mata hanya kepada Allah. Sebab itu bila kita sebut apa kita panggil, ya, bila kita solat kita ada Assalamualaikum warahmatullahi, ya. Allahu Akbar tak ada alif lam, ya, tapi kita nak menamatkan solat, ya, kita bagi salam, kita sebut, ya, apa dia, Assalamualaikum. Alif lam tu kena ada, ya, alif lam. Macam kita sebut bagi salam ke orang, Assalamualaikum, ya, Assalamualaikum, ada alif lam. Tak boleh Assalamualaikum saja. Kerana alif lam itu membawa makna al-istighraq, maknanya mengandungi makna keseluruhan. Segala kesejahteraan, segala keselamatan, ya, untuk kamu. Jadi kalau kita sebut alhamdulillah, begitu juga segala puji, ya, sama ada dalam Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mencipta sekalian alam, yang mengatur, mentadbir sekalian alam, dan juga Tuhan yang yang memberi rezeki kepada sekalian alam. Tapi kalau kita sebut di sini alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Allah terangkan, allazi anzala ala abdihil kitab. Ya. Allah yang telah menurunkan. Anzala makna menurunkan. Tapi kalau anzala diturunkan sekali. Ya. Jadi dalam Quran nanti kita akan jumpa perkataan nazzala pula. Yang di sini dalam surah Al-Kahfi anzala. Anzala turun sekaligus. Kalau nazzala dia turun sikit demi sikit. Ya. Yang mana satu ni, Quran ni turun sekaligus ke turun sikit demi sikit? Ya, jawapannya dua-dua betul. Kerana Quran turun dua kali. Yang pertama, ya, dia turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Ya, dalam simpanan Allah di Lauh Mahfuz di atas langit yang ketujuh. Kemudian dia turun sekaligus ke langit dunia. Itu kali pertama turun.
Dan Quran turun kali kedua daripada langit dunia kepada baginda Nabi SAW selama berapa tahun? Ya, berapa tahun tuan-tuan? Quran turun kepada Nabi di Mekah dan di Madinah total berapa tahun? 23. 23 tahun, ya. Maknanya di Mekah pun turun Quran, di Madinah pun turun, ya. Maksudnya sebelum hijrah pun turun, selepas hijrah pun turun. Di Mekah selama 13 tahun lebih kurang dan di Madinah selama bakinya 10 tahun, total 23, ya. Cuma kalau kita nak tahu berapa surah yang turun di Mekah, berapa surah turun di Madinah, jadi formula dia ialah kita ingat saja jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah. Kalau tuan-tuan tengok, ya, jumlah ayat dalam Al-Baqarah, jumlah dia ialah 286 ayat. Tuan-tuan boleh salin 286. Ya, 286. Jadi 286 ialah jumlah ayat dalam surah Al-Baqarah. Ya. Jadi 286 kita pecahkan dua. Ustaz pernah tulis di papan putih, ya, masa kelas apa kita, ya. Tapi mungkin sebahagian dah lupa. Tak apa, salin aja 286. Jadi 28 yang pertama itu jumlah surah yang turun di Al-Madinah. 286 kan? 28 yang pertama tu, 28 tu menunjukkan jumlah surah yang turun di Al-Madinah. Ya, 28. Belakang dia 86 kan? 28, satu lagi 86. Lah, tak dengar dah. Jadi 86 tu, ya, 86 tu ialah surah yang turun di Makkah. Jadi itu formula dia, ya. Sebab jumlah ayat dalam Al-Baqarah 286, 28, ya. Nombor yang pertama itu adalah jumlah surah yang turun di Al-Madinah. Maknanya jumlah surah yang turun di Madinah tu lebih sikit, ya, lebih sedikit, ya. Maknanya surah di Mekah tu lagi banyak. Kerana apa? Kerana surah yang turun di Mekah ada 86 surah. Dan tidak pelik kerana sebahagian besar daripada surah-surah pendek, ya, terutamanya yang berada di juzuk 29 dan juzuk 30, juzuk Ammah, semuanya turun di Makkah, ya. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu pun dah 3 surah dah. Ya, sebab tu jangan pelik kalau kita kata jumlah surah yang turun di Makkah lebih banyak. Ada 86 surah. Yang di Madinah tadi berapa surah? 28. Boleh, InsyaAllah, ya. Okey, ya. Jadi jumlah surah semua berapa? Berapa jumlah surah semua tuan-tuan? 28 campur 86. Berapa surah? 114. 114 surah, ya. Campurlah, ya. Jumlahnya ialah 114 surah. Yang turun, ya, 86 surah di Mekah dan 28 di Al-Madinah. Okey, selesai. Ya. Jadi apabila Allah sebut anzala, allazi anzala ala abdihil kitab, maknanya ni ketika Allah turunkan kali pertama, ya, daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Itu turun sekaligus 30 juzuk. Tetapi daripada langit dunia, ya, minas sama'id dunya, langit dunia kepada baginda Nabi SAW, itu yang turun 23 tahun tu. Sebab tu nanti kalau kita tengok ayatnya, Allah sebut nazzala pula. Nazzala maknanya turun secara sedikit demi sedikit. Kalau anzala turun sekaligus, ya. Jadi sebab bila kita tengok Quran, dua-dua bentuk ada. Anzala pun ada, nazzala pun ada, ya. Itu je lah perbezaan dia. Kepada siapa Allah turunkan Quran? Ala abdihi, kepada hambanya. Ya, ala abdihi, kepada hambanya. Siapa hambanya? Hambanya sudah tentulah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, itu hamba yang disebut sebagai Habibullah, kekasih Allah, tetapi masih Allah panggil hamba. Ya, Allah sebut dia sebagai hamba. Kerana hamba itu adalah gelaran yang paling tinggi, paling mulia seseorang itu dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang hamba lah orang sebut. Sebab tu kalau kita ada orang minta sedekah pun, minta derma, kita tulis, ya. Biasa kita bagi RM10 ke RM50 ke, dia tulis nama siapa Tuan Haji, kita kata letak sajalah hamba Allah. Ya, memang, ya. Sebab tu kita sebut Abdullah, hamba Allah. Ya. Dalam bahasa, dalam apa kita panggil, ya, bahasa Yahudi dia panggil siapa? Ya, dia panggil Israel. Israel tu dalam bahasa Hebrew maknanya hamba Allah juga. Isra makna hamba, abdun, il makna Allah. Jadi dalam masyarakat Bani Israel juga istilahnya ialah hamba Allah. Siapakah hamba Allah itu? Yang disebut sebagai Israel hamba Allah itu ialah Nabi Yaqub alaihissalam. Ya. Kalau dalam perbincangan kita sekarang ialah baginda Nabi Muhammad SAW.
Jadi Allah turunkan kepada baginda apa dia? Al-Kitab. Al-Kitab. Al-Kitab di sini boleh makna macam-macam. Kalau kepada Nabi Isa, Injil lah. Kalau kepada Nabi Musa, Taurat. Ya, kalau kepada Nabi Daud, Zabur. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab ini merujuk kepada Al-Quran. Okey, Kemudian walam yaj'allahu iwaja. Ketika mana Allah turunkan Quran, kandungan Quran itu tidak ada pertentangan. Maknanya kalau kita tengok Quran satu ayat dengan satu ayat lain, satu surah dengan satu surah lain, dia tidak ada apa yang kita panggil sebagai contradiction, tak ada. Ya, kita baca dalam surah Al-Baqarah, kemudian kita baca lagi cerita yang sama dalam surah Ali Imran atau surah-surah yang lain. Kita kata cerita Nabi Musa dalam surah Al-Baqarah banding dengan Nabi Musa dalam surah-surah yang lain ni ada contradiction. Tak ada, tuan-tuan. Pasal Allah dah kata walam yaj'al lahu iwaja. Allah tak jadikan dalam Quran itu iwaja. Iwaja maknanya perkara yang bengkak-bengkok. Perkara yang bertentangan. Tak ada, ya. Jadi tak ada. Memang tak ada, ya. Kerana ayat Quran dan satu ayat dengan satu ayat lain ataupun satu surah dengan satu surah lain, semuanya itu dia complement each other. Dia saling melengkapkan. Dia bukan bertentangan, ya, tak ada contradiction. Ya, dia complementary to each other. Ya, complement each other. Jadi kita kena faham. Sebab tu cerita Quran tak ada yang bertentangan. Kalau ada orang kata Quran ni kadang cerita macam ni, kadang cerita macam tu, ceritanya agak kita panggil, ya, agak bertentangan, tak betul. Memang tak betul, ya. Kemudian Ustaz nak bawa satu perkara yang perlu kita perhati. Cuba tengok pada iwaja ada huruf sin kecil. Ya, ini salah satu daripada apa kita panggil, daripada jenis waqaf. Ya, waqaf. Waqaf tu ialah berhenti. Kan Quran ni ada dua kan. Satu waqaf, ya, satu ibtida. Ya, kita mula, satu lagi kita wakafkan, berhenti. Wakaf tu makna berhenti. Dalam istilah orang Melayu kita, kalau di Pantai Timur, kita ada wakaf. Ya, wakaf tu maknanya tempat berhenti. Orang boleh singgah, ya, orang yang bermusafir, ya, dia boleh singgah di situ. Wakaf ni biasanya dia ada apa? Wakaf ni biasanya dia ada apa kita panggil, ya, dia ada perigi di situ, ya. Kalau macam sekarang dia ada paip air lah. Ya, dia ada paip air, kita boleh ambil uduk di situ, kita boleh berehat. Dia ada tempat solat, ya. Dia maknanya tempat berhenti, macam R&R lah. Dulu tak ada R&R. Ya, jadi tuan rumah tu orang yang ada tanah, biasanya di tepi-tepi jalan besar, ya, dia akan buat benda yang dipanggil sebagai wakaf, macam pondok kecil. Di situ boleh singgah, boleh berhenti, boleh berehat. Kalau tak ada tempat nak tidur pun boleh tidur di situ. Dan kita tidak perlu minta izin daripada tuan punya rumah atau tuan punya tanah tadi. Kerana, ya, tempat itu sudah diwakafkan. Wakaf maknanya terhenti pemilikan dia. Maknanya kalau kita tengok asal-asal tanah tu milik Fulan bin Fulan. Tapi bila diwakafkan, maka dia tidak lagi menjadi milik orang tu. Dia menjadi milik umum, milik awam. Ya, di situ dia punya cerita dia. Sebab tu di Kelantan ada banyak wakaf. Ya, wakaf Cik Ye. Ya, kalau apa kita panggil, kalau di Terengganu wakaf Mempelam, wakaf Siku. Ya, jadi konsep asal wakaf-wakaf tu ialah tempat yang diguna pakai oleh musafir untuk apa kita panggil, ya, untuk berehat, ya, untuk melepaskan lelah dia. Setelah berjalan ataupun setelah melakukan aktiviti, ya, permusafiran, berjalan satu tempat yang lain dengan kenderaan, berjalan kaki dan seumpamanya. Jadi wakaf-wakaf dalam Quran ni ada banyak bentuk. Salah satunya ialah sin yang kita tengok ni. Jadi maknanya kita kena wakaf di situ, ya. Walam yaj'al lahu iwaja. Kita kena wakaf. Kita tak boleh sambung walam yaj'al lahu iwajan qayyima, tak boleh. Ya, salah hukumnya, malah berdosa. Ya, kerana apa? Kerana perkataan iwaja dan qayyima tidak boleh digabungkan. Kita tak boleh baca dia side by side, ya. One after another tak boleh. Dekat-dekat tak boleh. Ya. Kita kena wakaf. Tetapi wakaf yang tandanya huruf sin ni ialah wakaf yang tidak boleh ambil nafas. Jadi jangan ambil nafas kat situ. Ya, sebab tu sin di sini dia panggil wakaf saktah, dia panggil saktah. Ya, sin kaf ta tak marbutah saktah. Dalam surah Yasin pun ada. Ya, jadi paling kurang kita selalu jumpa dalam surah Yasin, ya.
dan juga dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang pertama. Jadi kalau kita nak wakaf, kita wakaf pada ayat sebelum ni. Sebagai contoh, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kita kena wakaf kat situ. Walaupun, tapi nanti tuan-tuan tanya, mana ada tanda wakaf kat situ Ustaz? Ya, memang tak ada tanda wakaf. Tetapi kalau kita wakaf, tak salah. Kerana ceritanya selesai. Dia dah complete sentence. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi yang anzala telah menurunkan ala abdihi kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kitab. Ya, ayat tu dah complete. Ya, it is a complete sentence. Bila sesuatu ayat Quran itu complete, ya, maka boleh kita wakaf di situ. Sebab itu kalau tuan-tuan biasa dengar apa kita panggil Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, seorang ulama besar daripada Mesir yang sekarang bermustautin di Doha, Qatar. Ya, sebab di Mesir dia tak boleh nak kuliah, tak boleh nak ceramah. Ya, pasal apa kita panggil pemimpin Mesir, kalau dulu Hosni Mubarak, ya, sekarang ni apa kita panggil Sisi, ya, dia memang tak benarkan para ulama ni berceramah, berdakwah dan sebagainya secara mudah-mudah, ya. Zaman Dr. Mursi dulu boleh. Ya. Jadi oleh kerana itu sebahagian para ulama yang berada di Mesir, mereka berhijrah ke negara lain. Ya, antaranya ialah ke Qatar. Sebab Qatar, ya, pemerintah dia, raja dia cenderung pada agama, cenderung pada Islam. Ya, jadi di Doha tu bukan sekadar, ya, ada apa kita panggil, ya, ada pusat pengajian, ada juga stesen TV Al Jazeera. Ya, stesen TV Al Jazeera yang menawarkan berita-berita alternatif. Ya, maknanya berita-berita yang tak keluar di media massa di negara Arab. Ya, jadi akan dibuat liputan oleh Al Jazeera. Sebab tu Al Jazeera, ya, diminta supaya ditutup stesen TV dia sebab dia mendedahkan banyak isu. Ya, dia mendedahkan banyak isu dan isu-isu yang didedahkan tu kadang-kadang, ya, mengkritik pemerintah. Ini yang sebahagian daripada pemimpin di negara-negara Arab ni, terutama di negara-negara Teluk termasuklah Arab Saudi, ya, mereka sangat mereka sangat tak suka, ya, dengan kewujudan stesen TV Al Jazeera. Ya. Okey, jadi Yusuf Qaradawi selalu kalau jadi imam dia akan berhenti di tempat-tempat yang orang kata pasal apa berhenti di situ? Sebab dia bagi tahu konsep, ya. Saketah ke ataupun bentuk-bentuk wakaf yang lain ni kebanyakan adalah ijtihad para ulama. Ya, ijtihad para ulama. Jadi oleh kerana itu ia merupakan cadangan supaya berhenti di situ, ya. Jadi maknanya kalau kita berhenti di tempat yang tak ada wakaf pun tak salah, ya. Cuma kalau kita berhenti di tempat yang ada wakaf, kita kena berhati-hati sebab ada wakaf yang kita tak boleh ambil nafas. Ada wakaf yang bila kita baca kita panggil afdalnya berhenti. Ada yang afdal kita sambung. Kalau kita berhenti di situ, kita kena ulang sedikit. Ya, kita kena lajak balik, undur balik dan kita baru kita teruskan bacaan. Itu nak kena nak kena tunjuk pada Quran lah, ya. Itu kalau sesi Quran baru kita boleh tunjuk lah, ya. Hari ni sesi tadabbur kita. Cuma ustaz nak sebut sebab dia melibatkan perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yakni bila ada sin di situ, maknanya ialah wakaf saktah tak boleh ambil nafas. Boleh dia kena wakaf tapi tak boleh ambil nafas. Maknanya alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tak boleh ambil nafas. Baru sambung. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Baru boleh sambung. Ataupun kalau nafas tak sampai, wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimah dah tak boleh nafas, ya, nafas tak panjang. Jadi tapi kita tak boleh sambung iwaja dengan qayyimah kerana iwaja maknanya bengkang-bengkok, contradiction, ya. Sedangkan qayyimah yang lurus, mana ada bengkang-bengkok yang lurus, tak ada. Ya, sebab itu kita kena faham makna. Bila kita faham makna, baru kita tahu, oh patutlah Allah suruh wakaf di situ. Kerana, ya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab, yakni Quran, dan dia tidak jadikan dalam Quran itu bengkang-bengkok. Kemudian qayyiman, Quran yang sifatnya lurus, liunzira ba'san syadidan, yang memberi peringatan, ya, ataupun memberikan amaran,
tentang ba'san syadidan, ya, azab yang yang syadid, ya, yang hebat, yang kuat, miladunhu, dari sisinya. Jadi kita tak boleh sambung ayat tu. Memanglah ayat pertama habis di iwajah. Kita kena wakaf, tapi wakaf tanpa ambil nafas. Ya. Kemudian kita tak perlu ulang balik. Kita terus saja qayyima. Kalau tak sampai nafas, qayyima, sudah. Nanti kita sambung balik qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Dia teknikal lah sikit tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan tak berapa nak faham, ustaz faham, ya, ustaz dapat memahami dia lah. Ya, ni sebab ustaz kena tunjuk. Ini yang ni kita kena kelas on campus, tak boleh online je ni susah sikit. Tuan-tuan, ustaz kena tunjuk satu-satu, ya. Jadi ustaz harap sebahagian besar kita ada belajar tajwid dan benda ni sudah disebut lah, ya. Jadi sebab itu ustaz cadangkan alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab, waqaf di situ. Kerana dia dah complete sentence. Ya, Haji Don, dia dah complete sentence. Kemudian kita sambung walam yaj'al. Jadi nafas kita panjang. Kita dah ambil nafas tadi kan? Kita dah waqaf pada Alkitab, dah ambil nafas. Kita pun baca walam yaj'al lahu iwaja. Waqaf tapi tak boleh ambil nafas. Baru kita boleh sambung qayyiman liyunzira ba'san syadida. Baru boleh sambung. Tapi kalau kita guna satu nafas, baca daripada alhamdulillah sampai lahu iwaja, memang tak sempat. Tak sempat nak waqaf tanpa ambil nafas, tak sempat. Jadi kena ada trik dia. Ya, sebab tu kita kata Quran ni bila kita baca ada seni dia. Bila kita mentadabbur memahami pun ada seni dia. Ya, yang perlu diambil perhatian. Jangan kita nak cepat-cepat khatam saja. Kerana khatam dah banyak kali khatam. Ya, jadi yang diberi penekanan pula sekarang ni ialah memahaminya. Ya, khatam dalam memahami dia pula. Bukan khatam baca dah banyak kali dah. Ya, sebab tuntutan Quran adalah untuk dipahami. Sebab tu kita buat tadabbur. Kalau buat tafsir panjang sangat tuan-tuan. Ya, bawa riwayat sana riwayat sini boleh sikit-sikit kita boleh bawa. Tapi kalau macam tu panjang sangat, ya, nanti bertahun tak habis. Ya, sedangkan kita nak baca suratul Kahfi setiap minggu, kita nak faham maksud dia. Ya. Sebab apa Nabi sebut dalam hadis, ya, man qara'a suratul Kahfi, sesiapa yang baca suratul Kahfi, ya, lailatul Jumaah, pada malam Jumaat, ataupun fi yaumil Jumaah, pada hari Jumaat, maka Allah jadikan cahaya baginya antara dua Jumaat. Jadi makna kalau minggu lepas kita baca suratul Kahfi, ya, selesai 110 ayat, minggu ni hari Jumaat nanti kita baca juga di antara dua Jumaat itu, baina jumu'ataini, di antara dua Jumaat, Allah jadikan Allahu lahu nuran. Allah jadikan bagi dia cahaya. Ya, salah satu makna cahaya itu ialah keampunan. Antara makna cahaya juga ialah kebahagiaan. Makna cahaya juga ialah kecukupan dalam kehidupan kita. Sebab itu, ya, kadang-kadang dalam satu minggu kita rasa banyak benda kita boleh buat. Ada minggu-minggu tertentu tuan-tuan, ya, dalam 7 hari tu macam-macam benda kita buat. Kita boleh baca Quran, kita boleh tadabbur, kita boleh hadir kuliah, ya. Kita boleh ya, kita boleh mengemah rumah, kita boleh mesin rumput, kita boleh ziarah orang sakit, ya, kita boleh pergi mengiringi orang mati ke kubur, ya. Kita boleh macam-macam benda. Kadang-kadang kita rasa satu minggu tu, ya, macam-macam benda, komplit lah kita buat. Tapi kadang-kadang, ya, ada minggu-minggu tertentu yang kita rasa minggu ni tak ada apa buat. Ya, solat lah, ya, tapi zikir pun kadang tak sempat tuan-tuan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sempatlah zikir sikit, astagfirullah, dapat baca ayat kursi, ya. Kadang-kadang tasbih, tahmid, takbir pun tak sempat. Qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas pun tak sempat baca. Ya, malah yang paling sedih ayat kursi pun kadang tak sempat. Kita rasa macam minggu tu masa sikit, sedangkan satu hari tetap 24 jam. Mengapa? Mungkin kerana kita tak komplit, tak habis baca suratul Kahfi minggu tu, ataupun memang tak baca langsung. Ya, sebab Allah dah janji, ya, Nabi dah sebut Allah akan bagi cahaya kepada kita. Cahaya itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama dengan pelbagai makna. Antara makna cahaya itu ialah keampunan. Selamat daripada fitnah Dajjal tu antaranya. Ya, selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal kita tak jumpa insya-Allah. Kerana Dajjal turun, ya, selepas daripada Imam Mahdi nanti. Ya, zaman Imam Mahdi turun Dajjal, barulah keluar Dajjal, barulah turun Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu, ya, kita kata hujung umur dunia. Ya, kita sekarang pun di hujung dunia tapi tak jumpa Dajjal insya-Allah. Tetapi fitnah Dajjal tu ada. Ya, fitnah Dajjal itulah yang diceritakan di dalam suratul Kahfi ni. Fitnah Dajjal itu yang diceritakan dalam suratul Kahfi. Jadi sebab itu apabila, ya,
kita menyebut tentang suratul Kahfi, surah yang tiap-tiap minggu kena baca supaya kita selamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal tu dah ada dah tuan-tuan. Dan fitnah Dajjal yang disebut dalam suratul Kahfi ada 4. Yang pertama, fitnah Dajjal dari segi akidah. Akidah kita dipesongkan. Ya, datang orang bagi tahu cerita tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang Islam, tapi dia selewengkan makna dia. Itu cabaran dari segi akidah. Ya, fitnah Dajjal yang pertama. Yang kedua, fitnah Dajjal dari segi harta. Ya, adik-beradik bergaduh mungkin. Ya, persoalan apa kita panggil syarikat di antara partner, ya, di antara board of director, di antara macam tu maksud dia. Ya, seperti mana nanti kita tengok cerita 2 orang adik-beradik yang dua-dua dapat harta pusaka, seorang dapat manage harta tu dengan baik, satu lagi tak manage dengan baik. Ya, sehingga Allah datangkan apa kita panggil, ya, Allah datangkan kilat yang membakar dia punya kebun habis hangus. Masa tu baru dia menyesal. Itu cerita dalam surah Kahfi berkait dengan harta. Nombor 3, ya, isu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Itu cerita Nabi Musa, Nabi Yusha' bin Nun dan Nabi Khidir. Ya, itu cerita ilmu pengetahuan pula. Ya. Nombor 4 yang terakhir adalah cerita kuasa. Digambarkan dengan cerita Zulkarnain, raja, ya, yang menguasai timur dan barat. Ya, yang pergi ke sebelah timur dan pergi ke sebelah barat. Timur digambarkan dengan tempat terbit matahari, barat digambarkan dengan tempat tenggelam matahari. Ya. Jadi oleh kerana itu apa kita panggil, ya, dia punya ceritanya cerita kuasa. Jadi itulah dia fitnah Dajjal. Yang kalau kita sekadar baca, kita tak dapat dia punya isi kandungan dia, ya. Tetapi kalau kita tadabbur makna dia, kita pergi satu persatu cerita dia, baru kita tahu, oh inilah sebabnya. Ya, inilah reason di sebalik mengapa Nabi SAW menganjurkan kita untuk baca surah Kahfi setiap minggu. Ya, selesailah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh tanya, ya. Ustaz, cahaya tadi lagi sekali Ustaz, apa? Kecukupan, keampunan lagi? Antaranya keampunan, itu yang paling penting lah, ya, maghfirah, keampunan. Yang kedua, ya, ialah apa tadi? Ya, kebahagiaan lah. Ya, kebahagiaan dalam semua bentuk. Ya, termasuk rahmat Allah tu, ya, kerana dengan rahmat Allah itulah kita dapat keampunan. Dengan rahmat Allah itulah kita dapat kebahagiaan. Ya, termasuklah rezeki yang mencukupi. Ya, masa yang mencukupi. Maknanya masa 24 jam tu kita dapat buat macam-macam. Solat berjamaah pun dapat, baca Quran pun dapat, ya. Tengok makna Quran pun boleh, hadir kuliah dapat, masak untuk keluarga pun dapat, ya. Pergi pasar beli barang-barang dapur pun sempat, ya. Tengok cucu pun sempat, kawan kita sakit pun kita boleh ziarah, macam-macam benda. Jadi maknanya Allah bagi kecukupan masa, kecukupan rezeki, ya? Dan kita rasa bahagia, kita rasa satisfied, ya. Pada minggu tu kita rasa ada dapat satisfaction, ya, ada dapat kepuasan. Kalau tidak kita rasa Allah, benda ni tak sempat nak buat, benda ni tak sempat nak buat, ya. Jadi mudah-mudahan dengan membaca surah Kahfi pada setiap minggu, ya, pada malam Jumaat, yang afdal malam Jumaat lah. Ya, sebab dalam hadis disebut Lailatul Jumu'ati, maknanya malam Jumaat. Tetapi kalau tak sempat, ya, kita boleh ambil hadis yang satu lagi yang kata fi yaumil Juma'ah. Pada mana-mana masa pada hari Jumaat. Maknanya malam afdal. Kalau tak boleh, tak sempat malam, ya, pagi lepas subuh pun boleh. Waktu duha pun boleh, ya. Ketika, kalau orang lelaki ketika datang ke masjid awal, baca surah Kahfi boleh. Tak selesai petang tu pun boleh. Selama mana belum tenggelam matahari, maka dia masih dianggap fi yaumil Jumu'ah, pada hari Jumaat. Ya, ada kelonggaran. Ya, tetapi afdal tetap Lailatul Jumu'ah, pada malam Jumaat. Nak baca surah lain pada malam Jumaat silakan. Tetapi surah Kahfi jangan ditinggalkan. Kerana itulah, ya, kita kata kemuncak aktiviti amalan kita pada malam Jumaat. Ya, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis yang banyak. Okey, ya. Jadi selesai Quran, ya, Allah turunkan secara sekaligus, ya, di langit dunia, dan kali kedua secara sedikit demi sedikit beransur-ansur selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, di Al-Madinah. Dan Allah tidak jadikan ayat-ayat Quran ataupun surah-surah itu bertentangan atau bertembung maknanya satu sama lain, tak. Dia saling melengkapi. Ya, kerana Allah kata walam yaj'al lahu iwaja. Iwaja maknanya bengkang-bengkok. Kalau kita naik kereta ikut satu jalan, jalan tu bengkang-bengkok, kita panggil iwaja. Kalau kita baca Quran, ya, maknanya itu, ya, tidak bertentangan. Kalau dia bertentangan satu sama lain, ya, dalam satu surah disebut Allah tu asa.
Ya, dalam qul huwallahu ahad Allah esa. Dalam surah lain pula kata Allah tu 2, kadang-kadang 3. Oh, kalau tu ada pertentangan. Sedangkan Quran tak macam tu. Daripada mula Al-Fatihah sampailah suratul Nas, semua cerita Allah tu esa, semua cerita tauhid. Nabi mana pun, ya, kita sebut dulu Nabi Daud, Nabi Nuh ke, Nabi siapa? Nabi Hud ke, Nabi Saleh ke, Nabi Ibrahim ke, Nabi siapa pun. Bila dia datang, message dia ialah Allah itu esa, Allah tu satu. Tauhid tu kita panggil. The oneness of Allah, ya. Itu cerita dia. Kemudian, ya, kita sambung ayat kedua, qayyiman. Quran ini, ya, adalah apa kita panggil, ya, sebagai kitab bimbingan. Dia bimbing kita, ya. Quran ni dia bimbing, dia guide kehidupan kita. Sebab tu Quran ini kita panggil book of guidance. Ya, buku bimbingan, ya, buku yang memberi petunjuk, memberi panduan kepada kita. Ya. Jadi sebab apa? Sebab memang Quran itu tujuan dia Allah turunkan. Sebagai kita punya manual of life. Sebagai apa ni, kitab panduan hidup, manual kita, ya. Kita beli barang ataupun kita beli sesuatu apa, alat elektronik, ya. Jadi bila kita beli alat elektronik, maka syarikat yang mengeluarkan alat tersebut, ya, dia akan sediakan apa? Dia akan sediakan manual dia. Maknanya ada manual. Kita kena pakailah manual tu, ya. Kalau kita ada masalah, ya, kita boleh pakai manual tu untuk troubleshoot, ya, untuk troubleshoot. Jadi maknanya nak bagi tahu barang-barang, ya, yang berbentuk apa ni, elektronik, appliances pun ada manual dia. Takkanlah kehidupan yang serba complicated, serba canggih ni tak ada manual daripada Allah. Jadi Allah bagi manual kehidupan, manual of life, nama dia Al-Quran, the Holy Quran. Ya. Bukan sekadar Allah bagi apa? Bukan sekadar Allah bagi manual, ya. Tetapi Allah bagi juga dia punya nabi dan rasul yang boleh interpretkan, ya, yang boleh mengajar kita tentang apa? Tentang apa kandungan dalam Al-Quran tu. Sebab tu, ya, kita kena tengok nabi cakap macam mana, nabi tunjuk macam mana, nabi praktis macam mana, ya. Jadi sebab Quran dia prinsip saja. Ya, prinsip-prinsip. Macam contoh, Quran hanya sebut aqimus solah, ya, dirikanlah solat. Wa atuz zakah, ya, datangkanlah zakat. Tetapi bagaimana nak solat, kaifiat tak ada. Ya, mana ada Quran tunjuk kaifiat. Quran adalah sebut apa ni, rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk, warka umar ar-raki'in ada. Ya, sujud, ya, rukuk ada cerita, ya. Tetapi bagaimana kaifiat, ya? Macam mana kita nak laksanakan? Mula dengan apa? Kemudian apa? Ketiga apa? Ya, dia punya sequence tu. Ya, itu ditunjuk oleh Nabi. Sebab Nabi datang sebagai pembawa wahyu. Ya, Nabi yang ceritakan. Nabi detailkan. Dalam mana? Dalam perbuatan baginda yang kita panggil sebagai sunnah ataupun hadis. Ya, jadi kita boleh tengok Nabi solat macam mana. Sebab tu Nabi kata, "Sallu, sembahyanglah kamu. Kama seperti mana? Ra'aitumuni usalli." Seperti mana kamu tengok aku solat, begitulah kamu solat. Ya. Kalaulah Nabi kata, solatlah kamu seperti mana kamu dengar apa yang aku baca, macam itulah kamu baca. Susah kita, tuan-tuan. Ya, susah. Sebab apa? Sebab apabila kita dengar Nabi baca ayat yang panjang. Ya. Nabi zikir, Nabi baca apa kita panggil, selepas bertakbiratul ihram kita baca doa iftitah, macam-macam bentuk doa iftitah Nabi. Bukan satu bentuk, ada banyak bentuk. Ya. Jadi kalau kita nak buat macam Nabi buat, maksudnya dari segi bacaan tak sanggup kita. Ya, tak sanggup kita, tuan-tuan. Sebab itu Nabi kita tengok, ya, solat subuh surah yang panjang Nabi baca, solat isyak surah yang agak panjang Nabi baca. Tapi kalau maghrib Nabi baca pendek. Kalau kita pergi Mekah kita akan tengok, ya, bagaimana maghrib biasa kadang dia baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kausar. Pendek sangat. Kalau kita lambat ke masjid, tertinggal kita, masbuk kita. Silat-silat tak sempat pun. Ya. Tapi kalau kita datang untuk solat isyak, imam akan baca surah yang agak panjang. Kalau kita datang waktu subuh, dia akan baca panjang. Sebab apa? Sebab itulah yang Nabi tunjuk. Ya. Rukuknya agak panjang, lama sikit. Sujudnya begitu juga. Ya. Kerana apa? Kerana itulah yang Nabi tunjuk. Ya. Jadi yang Nabi tunjuk, yang kita buat, mampu kita buat. Tapi kalau yang Nabi baca, tak mampu kita. Sebab itu dalam hadis, lafaz dia, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Mana angkat takbir tu macam mana? Mesti sampai di apa kita panggil, ya, sampai ke cuping telinga ataupun sekadar separas dada kita, ya, separas apa, bahu, afwan, ya, ataupun sama dengan dada. Itu tiga cara yang Nabi tunjuk. Lain pada tu Nabi tak tunjuk.
Ya, itu dalam bab angkat takbir saja. Ya, jadi ada orang dia angkat takbir ikut suka dia, tak boleh tuan-tuan. Walaupun dia tidak membatalkan solat, tetapi kita tak ikut SOP dia. Ya, kita tak ikut standard operating procedure dia. Jadi solat ada SOP dia. Puasa ada SOP dia, zakat ada SOP dia, berkeluarga ada SOP dia. Kita kena ikutlah. Ya, kalau SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM pun kita boleh ikut, ya, Ministry of Health pun kita boleh ikut. Macam mana pula kita tak boleh ikut, ya, daripada Allah punya SOP. Lagilah kita kena ikut, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, selesai di situ. Jadi Quran sebagai kitab bimbingan yang lurus, qayyiman. Ya, apa tujuan Quran antaranya? Liyunzira, supaya ia memberi peringatan, memberikan teguran pada kita, memperingati kita, ya. Dia remind kita, keep reminding over and over again. Berterusan dia akan remind kita. Tentang apa? Ba'san syadidan. Jadi kata para ulama, ba'san di sini, ya, ulama tafsir kata maknanya azaban. Ya, ba'san di sini makna azaban. Azab yang syadid, azab yang keras, ya, azab yang pedih. Ya, cuma kalau perkataan pedih tu ada perkataan lain, alim, yang menyakitkan, yang pedih, ya. Jadi azaban aliman. Tapi di sini azaban syadidan. Mana azab yang memang betul-betul azab, ya. Tu cerita dia. Miladunhu, ya, dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashsyiral mu'minin, dan Quran juga datang selain daripada memberi peringatan, Quran juga datang untuk membawa berita gembira. Ya, jadi Quran itu satu, ya, memberikan peringatan. Yang kedua datang sebagai busyra, ya, wa yubashsyiral mu'minin, dan Quran datang untuk memberi berita gembira kepada orang beriman, ya. Siapa dia orang beriman? Disebut allazina ya'maluna shalihat. Ya, allazina, orang-orang yang ya'maluna, yang beramal dengan shalihat, amalan-amalan soleh. Ya. Tidak disebut perkataan amalan shalihat. Ya, disebut shalihat saja. Itu sifat dia. Ya, tapi maksud dia, ya, amalan-amalan soleh. Dan amalan soleh ini biasanya merujuk kepada perkara-perkara tambahan. Walaupun memanglah, ya, sebab solat 5 waktu itu memang amalan yang kita suka tak suka kena buat. Ya, sebab itu perkara-perkara fardu, ya, dipanggil faraid, ya, al-faraidu minad din, ya, maknanya benda-benda fardu dalam agama. Solat 5 waktu, puasa, bulan Ramadan, zakat fitrah, zakat harta benda, zakat keuntungan investment dan sebagainya, ya. Tetapi bila disebut solihat ni mengandungi masuk juga benda-benda umum, ya, mana amalan-amalan lain, termasuklah solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, ya, solat duha, solat malam, puasa sunat dan sebagainya. Itu termasuk as-solihat. Anna lahum ajran hasanah, maknanya bagi orang yang beramal dengan amalan soleh masa hidup di dunia, maka Allah kata anna, bahawasanya lahum, bagi mereka, ajran hasanah. Ajran ialah balasan, ganjaran, hasanah yang baik, ya. Jadi hasan yang baiklah, ya. Jadi itu ayat yang kedua selesai. Tak masuk lagi cerita surah Kahfi. Sebab apa? Sebab memang kaedah setiap surah ni, sebelum masuk kepada perkara utama dia, ya, biasanya Allah akan buka dengan menceritakan tentang kebesarannya. Cerita tentang langit dan bumi, kebesaran, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptanya, cerita tentang Alkitab, Al-Quran, ya, cerita tentang Taurat, cerita tentang nabi-nabi yang bawa ajaran-ajaran tersebut, ya. Kemudian nanti barulah masuk cerita Ashabul Kahfi. Macam kita kata surah Kahfi ni, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-9 nanti baru cerita tentang Ashabul Kahfi, ya. Jadi maknanya lambat lagi. Ini baru ayat yang kedua. Ayat ketiga, orang beriman makisina fihi abada. Orang beriman akan tinggal tetap fihi, ya, di dalam rahmat Allah, dalam syurga lah, ya, abada, selama-lamanya. Ya, jadi bila mereka duduk di dalam rahmat Allah, ya, antara benda yang kita paling harap dalam dunia ialah rahmat. Kerana masuk syurga kita pun dengan rahmat Allah. Ya, maknanya seseorang hamba itu dia masuk syurga kalau dengan amalan kita saja tak cukup, tuan-tuan. Ya, sebab itulah amalan ni kita tambah, ya, datang majlis ilmu, ya, tak boleh secara on campus, kita buat online, ya. Kena baca Quran selalu, tengok makna, ya, amal dengan zikir lepas solat, ya, pada waktu zikir pagi, zikir siang, zikir petang, zikir malam, ya. Kita buat baik, bagi sedekah, ya, keluar zakat, kita buat amalan-amalan yang baik, bagi nasihat kepada anak-anak muda, ya, kita tolong mereka,
kalau kita peniaga yang berjaya, ya, kita bagi nasihat kepada peniaga-peniaga baru yang baru nak naik, ya, kita pinjamkan mereka, bagi bantuan financing kepada mereka atau sebagainya. Jadi itu semua termasuk amal soleh lah. Ya, itu semua adalah amal soleh. Boleh, Jadi mereka kekal di dalamnya sebab syurga tempat yang kekal abadi. Ya, jadi siapa masuk syurga tak akan keluar dah. Duduk dalam syurga selama-lamanya. Ya. Neraka tak. Neraka ada peluang untuk keluar. Melainkan satu saja neraka, neraka Jahannam. Neraka Jahannam dia memang check in saja, tak ada check out. Tapi kalau ya tempat-tempat lain tu apa kita panggil, ya, tu boleh lagi. Ya. Minta maaf Ustaz nak minum sikit, ya. Okey, selesai. Jadi apa ni? Apa kita tengok, sebab tengok tuan-tuan ada yang minum, ada yang makan kacang apa semua tu, ya. Terasa juga, ya. Cuma tak nampak yang makan asam, tak nampak pula, ya. Selalu kalau kelas on campus kita biasa ada yang makan asam. Ya. Jadi tak apalah, tak ada masalah, ya. Cuma tuan-tuan bila kita baca Quran, adab kita kena jaga. Ya, takkanlah kita kata baca Quran sambil makan kacang. Ya, takkan baca Quran sambil, kalau minum air tu tak ada masalah. Ya. Tapi macam tadilah, ya. Kita jaga kita punya adab ketika berhadapan dengan kalam Allah. Ya. Jadi kita kena ambil perhatian. Mana kalau kita nak makan, rasa lapar ke atau rasa mengantuk boleh. Tapi kita kumur-kumur lah, ya. Kita minum air, ya, supaya mulut kita bersih. Ya, itu cerita dia. Kemudian apa lagi, ya? Ayat yang keempat, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Al-Quran memberi peringatan, memberi amaran kepada allazina, orang-orang yang mereka berkata apa dia? Ittakhadallahu walada. Allah telah mengambil anak. Maknanya Allah ada anak. Ya, sedangkan kita tahu Allah ni lam yalid, Allah tak beranak. Maknanya Allah tak ada anak. Bila Allah tak ada anak, Allah pun tak ada isteri. Kalau Allah ada anak dan isteri, dia bukan Allah. Ya, sebab orang Kristian menganggap, ya, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ya, dan ada the Holy Spirit, ya, dan Tuhan tu ada isteri pula, jadi tak menasabah, tuan-tuan. Sebab kalaulah Allah itu sifatnya macam manusia, maka dia adalah makhluk juga, ya, dia bukan Allah. Kerana Allah tu sifatnya qul huwallahu ahad. Allah tu esa. Lam yalid, tidak ada anak, walam yulad, dan tidak ada mak bapak. Ya, tapi kita kata Nabi Adam pun tak ada mak bapak juga. Ya, kalau Nabi Isa tak ada bapak tapi ada mak. Ya, jadi maknanya dia bukan Tuhan lah, dia ada mak. Dia lahir daripada perut mak dia. Nabi Adam lebih hebat. Ya, sebab Nabi Adam lahir bukan daripada rahim ibunya. Sayyidatina Hawa lahir bukan daripada ibunya. Allah jadikan secara kun fayakun. Ya, tapi bukan Adam dan Sayyidatina Hawa saja. Ya, bidadari juga, malaikat juga tidak lahir daripada proses kelahiran mengandung, tidak. Bidadari, ya, Allah kata inna ansha'nahunna insya'a dalam surah Al-Waqi'ah. Kami jadikan bidadari itu begitu saja, maknanya dengan lafaz kun fayakun. Ya, dan bila dicipta terus dalam keadaan dewasa. Nabi Adam dicipta bukan daripada baby, bukan daripada kanak-kanak masuk sekolah, pergi sekolah menengah, tak ada. Ya, Allah cipta terus dalam keadaan dewasa. Ya, berapa usia itu ada perbincangan para ulama. Ya, bidadari begitu juga. Dan bidadari dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sudah dewasa. Ya, maknanya mereka ini umurnya pun atraba. Atraba maknanya sebaya. Tak ada bidadari tu senior, ni bidadari junior, tak ada. Ya, semua bidadari Allah cipta wa kawa iba atraba. Tu dalam surah Abasa wa dalam surah Amma yatasaalun. Ya, Allah cipta mereka ini atraba dalam keadaan sebaya. Tak ada yang tua muda, ya. Senior junior tak ada. Ya, kerana apa? Kerana Allah cipta mereka sekaligus begitu saja, insya'a. Ya, itu istilah yang Allah guna untuk penciptaan bidadari, daripada tak ada kepada ada. Nabi Adam sama juga, ya. Tetapi adakah mereka Tuhan kerana mereka juga tidak ada mak bapak? Ya, tak. Kerana mereka dicipta, mereka dijadikan, sudah tentu berbeza. Kerana Allah, ya, Maha Pencipta. Manusia kita yang dicipta, makhluk. Bezalah. Ya, creator dengan creatures, ya, creatures. Creatures adalah hamba, ya, makhluk yang dicipta. Jadi sudah tentu beza. Malahum bihi min ilmin wala li abaihim. Jadi Allah bagi tahu, ya, perkara yang berkaitan tentang ketuhanan ni manusia tak tahu, melainkan Allah aja. Jadi manusia anggap bahawasanya Allah itu
Ittakhazallahu walada. Allah ada anak. Sedangkan Allah tak ada anak. Ya, mereka yang kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Ya, orang Kristian, orang Nasrani. Manakala orang Yahudi menganggap Nabi Uzair tu anak Tuhan. Ya, seperti mana disebut dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 kan, ayat yang ke-30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi bahawasanya Uzair, Nabi Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan berkata orang-orang Nasrani bahawasanya Nabi Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Dan tentulah bukan, tuan-tuan. Mereka berdua bukan anak Allah. Mereka adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Ya. Jadi Allah kata, malahum bihi min ilmin. Mereka ni, orang yang kata Allah tu ada anak, mereka tak ada ilmu. Mereka main cakap je. Ya. Wala li abaihim. Aba mereka, mak bapak mereka, nenek moyang mereka pun tak ada ilmu tu. Kecuali yang Allah ajar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi perkataan yang keluar daripada mulut mereka itu adalah ya, perkataan yang salah, yang buruk sekali. Kaburat, besar ya keburukannya, besar kesannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana mereka main cakap saja. Sebab itu ayat ni nak ajar kita bila kita nak bercakap ya, nak mengeluarkan sesuatu perkataan, kita kena fikir dulu. Ya, yang kita cakap tu betul ke tidak? Ada asas, ada dalil, ada hujah ke tidak? Kalau tidak, lebih baik diam. Ya, melainkan perkara yang berkaitan dengan dunia. Perkara yang berkaitan dengan dunia pun kita kena apa? Kita kena berhati-hati. Ya, perkara yang berkaitan dengan akhirat, akidah tu lagilah kena jaga-jaga. Takut tergelincir akidah kita. In yaquluna illa kazibah. Jadi yang mereka kata, ya, yang dikatakan oleh manusia yang tak tahu tentang tauhid ni, apa yang mereka kata tu ialah kazibah, pendustaan. Tipu saja. Ya. Ayat yang ke-6. Ya. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim. Ini Allah nak bagi tahu, ya. Bagaimana ya kita kata Nabi SAW memanglah ya, kalau nak kira Nabi ni memang sedih, ya. Memang asafa tu maknanya sedih. Ya, sebab tu bila kita buat sesuatu kita panggil ana mutaassif, kita kata asif ya, asif ataupun ana mutaassif, maknanya saya minta maaf ya. Jadi afwan kita kata ya, excuse me, minta maaf ya. Jadi sebab apa ya? Sebab Nabi melihat dakwah baginda ditolak oleh masyarakat, jadi Nabi sedih ya. Jadi fala'allaka bahi'un nafsaka ya. Jadi apa kita panggil, Allah kata barangkali kemungkinan Muhammad engkau akan mencelakakan, bahi'un nafsaka, engkau akan membinasakan, mencelakakan dirimu. Ya, bunuh diri ke, terjun daripada tempat tinggi ke. Sebab apa ya? Ala asarihim, disebabkan apa yang mereka telah buat. In lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Mereka tidak mau beriman dengan mesej dakwah yang Nabi bawa. Nabi bawa mesej dakwah, mereka tak mau dengar. Ya, menyebabkan Nabi asafa, Nabi bersedih. Dan Allah kata, ya, barangkali kesedihan yang Nabi alami setelah daripada masyarakat Arab tolak dakwah Nabi, ya, menyebabkan Nabi akan buat sesuatu yang di luar dugaan. Mungkin Nabi boleh bunuh diri. Nabi boleh cederakan diri baginda. Ya, Nabi boleh lompat daripada tempat tinggi, naik atas bukit, Jabal Nur tu, lompat daripada situ. Jadi Allah nak bagi tahu, Allah yang jaga Nabi. Ya. Kerja Nabi hanya menyampaikan. Sama ada mereka terima atau tidak, tu cerita lain. Ya, tu dia punya cerita dia. Kemudian inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Jadi Allah bagi tahu atas muka bumi ini Allah jadikan perhiasan, zinatan. Ya, perhiasan ni semualah benda yang ada atas muka bumi. Sama ada dari segi pokok-pokok, ya, dia punya apa kita panggil gunung ganang, laut, sungai dan sebagainya. Binatang-binatang yang boleh disembelih dimakan, ya. Kemudian burung-burung yang terbang di udara, ya. Kemudian lautan itu penuh dengan ikannya, dengan seafoodnya, ya. Semuanya itu adalah perhiasan ya bagi manusia yang boleh kita manfaatkan. Lina beluahum, apa tujuan Allah jadikan semua ni? Lina beluahum, supaya kami boleh menguji mereka. Ya. Jadi siapa yang bersyukur, siapa yang buat baik, semua Allah akan uji. Ya, dan akhirnya baru Allah tahu ayyuhum, siapakah di kalangan mereka yang ahsanu amala, yang paling baik. Ahsan tu maknanya yang terbaik.
amala dari segi amalan dia. Ya, jadi Allah tak kata siapa yang paling banyak amalan, tapi Allah kata siapa yang paling baik. Mana siapa yang paling berkualiti amalan dia. Ya, orang yang paling berkualiti amalan. Sebab tu amalan tak mesti banyak kita kata, ya. Dan kadang-kadang orang buat lebih pada sepatutnya. Contoh kita kata lepas maghrib. Lepas maghrib ada tak ba'diyah maghrib? Ada. Ya, Datuk Osman, ya, lepas maghrib ada ba'diyah maghrib. Ya, ba'diyah maghrib berapa rakaat? 2 saja, 2 rakaat. Walaupun kita kata, contohlah ya, kalau orang lelaki dia pergi masjid, solat maghrib di masjid, kemudian lepas pada solat maghrib, biasanya apa kita panggil, ya, biasanya pihak masjid nazir akan beritahu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah lepas pada solat sunat ba'diyah maghrib kita akan ada kuliah. Dia akan beritahu. Jadi kita pun cepat-cepatlah solat 2 rakaat, kemudian doa sikit, ya, bersiap untuk mendengar kuliah. Tapi satu hari nazir bagi tahu. Dia kata tuan-tuan dan puan-puan minta maaf banyak, pihak masjid minta maaf kerana ustaz yang dijadualkan berkuliah pada malam ini tak dapat hadir kerana sakit, kerana demam panas. Ya, jadi kita buat Allahu akbar, tak ada pula kuliah. Ya, jadi kita kata nak buat apa ni, nak tunggu isyak lama lagi. Ya, kita dah duduk masjid takkan nak balik betul datang balik. Ya. Jadi kita kata tak apalah kalau macam tu, lepas pada ba'diyah maghrib 2 rakaat, kita tambah lagi 2 rakaat. Kita tambah lagi 2 rakaat lepas tu, ya. Jadi kita kata takkan tak boleh. Kita kata ya, selalu kita dengar kuliah, sebab tu kita kelang kabut kita buat 2 rakaat saja. Tapi kita nak tambah jadi 4 rakaat ba'diyah maghrib ataupun 6 rakaat. Ya. Jadi boleh tak? Jawapannya tak boleh. Kerana apa? Kerana memang ada ketetapan bahawasanya ba'diyah maghrib memang 2 rakaat. Kalau nak buat ba'diyah zuhur 4 rakaat boleh. Nak buat ba'diyah isyak 4 rakaat boleh. Ya, tetapi ba'diyah maghrib tetap 2 rakaat. Walaupun kita tak ada kuliah pada malam tersebut, kita ganti ya. Ya, kita ganti dengan membaca surah daripada Quran ke, ya, kita buat mana sesama jamaah tu, ya. Imam kan ada. Jadi imam lead lah bacaan, ya. Pilihlah mana-mana surah pada malam tu. Ya, sebab ustaz yang dijadualkan berkuliah tak dapat datang. Maka apa kita buat, ya? Imam lah yang kena lead. Kalau imam tak ada, imam satu tak ada, imam 2. Kalau tidak bilal masjid, kalau tidak nazir. Ya, sebab tu kebanyakan nazir masjid sekarang ni dipilih daripada mereka yang boleh, ya, berkhutbah. Maknanya kalau pada minggu tu imam tak boleh bertugas, ya, kita ada apa kita panggil, ya, kita ada alternatif, ya, kita ada nazir masjid, timbalan nazir yang boleh menggantikan imam. Ya, maksudnya berkhutbah. Ya, tempat teks dah ada dah. Ya, kita sampaikan saja. Jadi maknanya dipilih daripada mereka yang ada kemampuan untuk menjadi khatib, ya, khutbah Jumaat, hari raya dan sebagainya, ya. Okey, jadi balik pada cerita tadi, Allah jadikan zinatan, Allah jadikan perhiasan atas muka bumi, macam-macam nikmat Allah bagi. Makanan yang sedap-sedap, ya, yang indah-indah, pakaian yang indah-indah, ya, perkakas rumah, transportation, ya, dan macam-macam. Semuanya itu sebagai perhiasan di atas muka bumi. Ya, termasuklah anak-anak, isteri dan sebagainya, ya. Semua itu Allah buat, Allah kata linabluwahum. Linabluwa, li supaya nabluwa, kami uji hum mereka, manusia itu. Ayyuhum, siapakah di kalangan mereka yang ahsanu amala, yang paling baik amalan. Maksudnya yang paling berkualiti. Ya, sebab amalan tu perlukan kualiti. Jadi bukan mesti banyak. Ba'diyah maghrib 2 rakaat sudah. Kemudian kita boleh zikir, kita boleh baca Quran, kita boleh buat benda lain. Ya, kerana apa? Kerana itulah yang dituntut lepas maghrib memang 2 rakaat saja. Ya, ada juga orang buat lepas maghrib ni, dia buat solat sunat awabin. Ya, ini biasa kita tengok dalam masyarakat. Kadang-kadang buku panduan solat-solat sunat pun ada cerita tentang solat sunat awabin. Ada panduan pula. Solat sunat awabin ni dibuat selepas maghrib, antara maghrib dengan isyak, in between maghrib isyak, dibuat sebanyak 8 rakaat dengan 4 salam. Ya, jadi kita nak bagi tahu sebenarnya yang dimaksudkan solat sunat awabin tu solat apa. Jadi para ulama telah bincang benda ni panjang, termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, ya, dibawa cerita apa makna awabin. Awab maknanya orang yang kembali pada Allah. Jadi awabin sekumpulan manusia yang mau kembali pada Allah. Apa maksud solat sunat awabin? 8 rakaat tu dengan 4 salam tu solat apa? Jadi kata para ulama, maksud solat sunat awabin itu adalah solat sunat duha. Ya. Jadi kalau dia solat sunat duha, waktu, ya, dia punya masa ataupun waktu pelaksanaan dia bukan lepas maghrib.
Pasal lepas maghrib mana boleh, lepas maghrib bukan waktu duha. Ya, jadi yang dimaksudkan sebagai waktu duha ialah selepas daripada apa kita panggil naiknya matahari. Bukan terbit matahari, ya. Tunggu naik matahari dulu. Sampailah sebelum zuhur. Itu waktu duha. Ya. Dan pada waktu itulah kita buat solat sunat awabin tadi. Yang merupakan nama lain bagi solat sunat duha. Ya, solat sunat isyraq, solat sunat duha, solat sunat awabin itu adalah solat sunat yang hampir sama. Mana benda yang sama juga. Cuma isyraq kita buat sebaik saja, ya, sebaik saja lebih kurang setengah jam, kalau di Malaysia 28 minit daripada terbit matahari. Terbit matahari pukul 7.05 minit kita kata. Ya, maka 7.35 sudah boleh solat isyraq. Solat isyraq tu solat duha tak? Solat isyraq tu solat duha lah. Tetapi solat duha yang dilakukan pada awal waktu duha. Masuk je waktu duha, lebih kurang 30 minit, ya, ataupun paling tepat ikut ilmu falak, ya, ulama ilmu falak di Malaysia 28 minit. 28 minit. Maknanya lebih kurang setengah jam lah senang cerita. Daripada terbit matahari, daripada sunrise, itu dipanggil solatul isyraq. Solat isyraq 2 rakaat saja. Ya, lepas buat bagi salam. Kemudian kita buat kerja lain. Ya, kalau nak drive pergi kerja ke apa semua sebagainya boleh. Ya, nak masak dulu, nak kemas rumah, nak menyapu, nak sedia kain apa silakan. Ya. Lepas tu nanti bila matahari naik lagi, ya. Kita kata tadi 7.35 dah solat isyraq 2 rakaat. Nanti bila pukul 8 suku, 8.30, pukul 9, itu kita boleh buat solat duha biasa. Ya, jadi kita dah buat 2 rakaat, mana baki dia ada 6 rakaat lagi. Jadi boleh buatlah 6 rakaat dengan 3 salam. Ya. Apa solat-solat tu? Solat isyraq, solat duha tu adalah solat apa? Itu solat awabin lah tu. Ya, sebab tu duha kita tak boleh buat lebih daripada 8 rakaat. Ya. Kerana apa? Kerana solat duha adalah solat awabin dan awabin memang 8 rakaat. Ya. Ada tak riwayat yang kata solat duha boleh buat sampai 12 rakaat? Memang ada. Tapi hadisnya dhaif. Ya, itu disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram. Ada cerita, ada bawa hadis yang kita kata solat sunat 12 rakaat tapi riwayatnya dhaif, ya. Jadi buat 8 sudah. Ya, ustaz tak bimbang sangat orang buat 8 ni, ya. Bimbang takut tak buat, itu saja. Ya, kalau buat 8 rakaat alhamdulillah. Ya, tak boleh mampu 8, 6. Tak mampu 6, kita kata paling lekeh miskin pun 4 rakaat. Jadilah. Ya, teruk sangat 2 rakaat. Tapi Nabi biasa beramal minimum 4 rakaat. Kadang-kadang 6, ya. Dan kadang-kadang 8. Bergantung pada kemampuan kita lah. Kalau buat 8 lagi baguslah dengan 4 salam. Boleh tak kita buat 8 rakaat terus dengan 1 salam? Tak boleh. Boleh tak buat 4-4 pun tak boleh. Ya, yang boleh 2-2. Kerana apa? Kerana Nabi dah sebut, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku solat. Mana kalau Nabi buat 2 rakaat, 2 rakaat lah. Kalau Nabi buat 4, 4. Kalau Nabi buat 8, 8. Ya. Kalau Nabi buat 2 rakaat dengan 1 salam, 2 rakaat dengan 1 salam, kita ikut macam Nabi buat. Kerana Nabi adalah yang bawa wahyu. Quran turun pada Nabi, bukan pada orang lain. Ya. Dan Nabi lah yang dipertanggungjawabkan untuk mentafsirkan ayat-ayat Quran itu. Itu cerita dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya, okey selesai. Tanya Syed. Silakan. Tadi kita dua-dua kan. Tapi badi'ah isya atau badi'ah zuhur 4 rakaat tu boleh buat sekali ke? Oh, ba'diyah isyak dan ba'diyah zuhur boleh. Boleh 4 rakaat dengan 1 salam, boleh. Ba'diyah isyak memang boleh. Ba'diyah zuhur pun boleh juga. Ya. Tapi kalau kita nak buat 2 campur 2 pun tak salah, ya. Tapi ada hadis-hadis lain yang kita nampak macam sangat menggalakkan 4 rakaat dengan 1 salam. Ya, untuk ba'diyah isyak terutamanya. Ada kelebihan dia pula. Ya. Jadi oleh kerana itu ba'diyah isyak boleh 4, ba'diyah zuhur boleh 4, ya. Walaupun yang muakkad ba'diyah zuhur ni 2 rakaat saja. Ya, Ustaz sebut sekali lagi, yang muakkadah, yang dituntut, yang ditekankan untuk ba'diyah zuhur ni 2 rakaat saja sebab qabliyah zuhur dah 4. Kalau qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur kita buat 2 saja memadai. Tapi bagi orang yang qabliyah zuhur tak sempat buat 4. Kadang-kadang kita datang masjid, ya, dah iqamah dah, kita cari parking pun dah 20 minit. Ya, pusing-pusing sana masuk masjid, ingat nak buat tahiyatul masjid memang tak sempat. Ya, qabliyah zuhur tak sempat. Jadi kita pun terus angkat takbir sama imam. Lepas pada habis solat zuhur, baru kita sempat nak buat ba'diyah zuhur. Jadi oleh kerana tadi qabliyah zuhur tak sempat buat 4, ba'diyah zuhur tu kita buatlah 4. Tapi bagi orang yang sudah buat
qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat memadai. Nak buat 4 tak salah. Ya, tapi 2 sudah memadai. Tapi kalau ba'diyah isyak, ya, kerana qabliyah isyak tak muakkad. Beza dengan zuhur. Zuhur qabliyah 4, ba'diyah 2. Ya. Tapi isyak, qabliyah isyak tidak muakkadah. Ya, dia tak ada tuntutan untuk buat solat qabliyah isyak. Oleh kerana qabliyah isyak tak ada, ya, nak buat tak salah, tapi dia tidak muakkadah. Nabi tak anjurkan. Maka ba'diyah isyak tu kita buat 4. Boleh tak buat 4 sekaligus dengan satu salam? Jawapannya boleh. Boleh, tak ada masalah. Ya. Adakah Ustaz dah menjawab apa ni soalan? Sudah ya? Mudah-mudahan sudahlah. Sudah Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Jadi apa ni? Apa lagi yang boleh kita apa sambung ya? Sikit lagi sebelum kita masuk pada kemuncak dia ayat 9. Ya. Jadi Allah bagi tahu apa ni zinah atau perhiasan yang Allah buat atas muka bumi untuk Allah uji siapa yang amalan dia paling berkualiti. Sebab itu kita kaitkan amalan dengan apa ni amalan kita dengan anugerah Allah. Maksudnya bila Allah bagi anugerah pada kita, ya kita dapat anugerah dari segi duit, kewangan dan sebagainya, sepatutnya amalan kita pun lagi banyak. Ya, dulu masa bisnes kita biasa-biasa saja. Kita solat duha 2 rakaat saja. Tapi bila bisnes kita semakin maju, semakin hebat, memanglah masa kita semakin sempit. Tetapi sepatutnya kita balas pula ya jasa ya apa ni anugerah Allah bagi itu dengan tambah. Kalau dulu ya kita buat 2 rakaat duha, patutnya dah 4 rakaat. Ya, dapat cucu pula, tambah cucu pula, jadi 6 rakaat patutnya. Ya, jadi maknanya nak bagi tahu apa ni kualiti amalan kita ya, termasuklah kuantiti tak ada masalah, tapi kuantiti yang disertai dengan kualiti. Jangan maknanya asal buat tak ada. Ibadah ni bukan asal buat. Ibadah ni kena buat dengan yang terbaik lah. Ya. Jadi oleh kerana itu sepatutnya lagi banyak nikmat kita dapat daripada Allah, maka lagi banyaklah patutnya ibadah sunat kita. Patut sedekah kita ya lagi besar. Kalau dulu mungkin biasa RM10, patutnya dah jadi RM20 dah. Ya. Jadi zakat dah tentulah lebih banyak ya. Tapi zakat tu benda wajib, sedekah dia benda sunat. Ya. Sepatutnya kita punya bacaan Quran lebih banyak. Ya, lagi banyak kita melihat makna-makna Quran ya. Kita ambil masa untuk melihat makna-makna ayat tu. Ya, kita contemplate, kita fikirkan sebenarnya Allah nak maksudkan apa ayat ni. Kita tengok tafsiran dia. Tengok terjemahan dia ya. Okey. Jadi ayat yang ke-8 ya, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ya, dan sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya apa dia ya? Kami benar-benar akan menjadikan ya apa kita panggil di atas muka bumi itu ya tanah yang sa'idan ya, sa'idan juruza. Ya, tanah yang tandus ya, lagi jurus. Jurus ni maknanya bila kita siram air dia masuk tu ke bawah, dia tak takung air tu. Itu dipanggil juruza. Ya. Jadi maksudnya bila contoh kita kata tanah ni macam-macam jenis kan. Ada tanah yang bila kita tuang air dia boleh menakung. Ya. Untuk satu jangka masa yang lama. Ada yang takung sekejap lepas tu selesai. Kering dia. Ada yang tak boleh takung langsung. Banyak mana pun kita curah macam itulah dia terus masuk ke dalam perut bumi. Ya, jadi maknanya Allah nak bagi tahu bahawasanya rezeki ni Allah yang tentukan. Allah boleh tarik bila-bila masa. Ya. Dan barulah kita masuk ayat yang ke-9. Apa dia ayat dia? Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Baru masuk cerita ashabul kahfi. Ya. Am hasibta Allah kata, Allah tanya, am hasibta, adakah kamu menyangka? Adakah kamu mengira anna bahawasanya ashabal kahfi ya, apa ni penghuni gua tu, dan penghuni gua kita tahu para ulama dah buat keputusan jumlah mereka 7 orang. Ya, sebab tu kita pergi ke Jordan, ya kita pergi ke Aman, ke gua Ashabul Kahfi, kita tengok dia punya signage kat situ, dia letak Cave of the Seven Sleepers. Cave of the Seven Sleepers. Maknanya 7. Ya, 7 yang tidur di situ 7 orang. Ya, Quran kata jumlah mereka 3, ya, yang keempat anjing, jumlah mereka 5, ya, ada yang mengatakan 3 campur anjing, 5 campur anjing, ada yang kata 7 dengan anjing, ya, yang paling menepati ialah 7 dengan anjing. Ya, ini
para ulama ya dalam bidang arkeologi ya telah menentukan. Sebab mereka kumpulkan skeleton ni ya, tulang temulang 7 pemuda tersebut. Bila dikumpulkan dia kita panggil restructure balik ya, maka bila dia buat balik tu maka dia membentuk 7 manusia, 7 tulang manusia yang komplit kita kata ya. Jadi sebab tu disebut cave ya, the cave of the 7 sleepers. Bukannya 5 sleepers ataupun 3 sleepers, bukan, 7 sleepers ya. Itu para ulama Islam dah buat keputusan. Jadi Allah kata, adakah kamu menyangka bahawasanya 7 pemuda yang tidur dalam gua tu ya, the 7 sleepers, warrakim, rakim sebahagian para ulama tafsir kata ia merujuk pada anjing ya. Tapi kalau kita tengok kebanyakan para ulama sebut ar-rakim bukan anjing ya. Ar-rakim itu ialah dia punya inscription. Apa inscription tu? Inskripsi lah bahasa kita ya, ataupun bahasa yang lebih mudah kita panggil batu bersurat ya. Batu bersurat. Jadi sebab orang dulu ya, dia gunakan batu bersurat tu untuk merakamkan sejarah. Mereka tulis macam batu bersurat di Terengganu lah ya. Kalau dalam Islam ya, orang meninggal pun dia punya maklumat dia letak pada batu nisan. Batu nisan tu pun batu ya, ada tarikh kematian dia, siapa yang meninggal ya, siapa nama dia, siapa nama bapa dia, bila dia meninggal, bila tarikh dia ya. Jadi itu sebagai pengenalan. Jadi kalau ada orang nak datang ziarah, orang tahulah ini kubur siapa, bila dia meninggal ya. Jadi sebab itu apabila para sejarawan ya pergi ke kita panggil ke seluruh pelosok Malaysia ni, bila dia berjalan, dia masuk kawasan perkuburan ya, dia jumpa perkuburan lama, dan perkuburan lama itu ada batu nisan. Dan dia tengok batu nisan tu ditulis dengan huruf Jawi ya, dengan tulisan Jawi ya, menunjukkan bahawasanya yang meninggal tu orang Islam ya, kerana namanya nama Muslim ya, Abdul Rahman kita kata, Abdul Samad kita kata ya, Abdul Razak ya. Kemudian tarikh meninggalnya pun tarikh Islam, tarikh bulan hijrah, menunjukkan bahawasanya orang yang meninggal tu Islam, dan tarikhnya lebih dahulu daripada tarikh batu bersurat di Terengganu ya. Jadi menunjukkan bahawasanya Islam telah datang lebih awal ya daripada tarikh yang dicatatkan pada batu bersurat Terengganu tu ya. Jadi maknanya nak bagi tahu mengapa kita boleh ubah fakta sejarah tu, kerana kita jumpa inscription dia ya, kita jumpa dia punya kita panggil batu nisan, batu bersurat ya, dan apa sajalah ya, tablet tu ya. Tablet kita sekarang ni, tablet kita lah ya, elektronik ya, tapi tablet orang dulu ditulis tu zaman Sumeria ya, zaman Hammurabi ya, zaman Nabucodonosor di Babylon dan sebagainya ya, termasuklah di Mesir, semuanya ditulis pada dinding, pada batu ya, pada kita panggil ya, pada tempat-tempat yang boleh di-preserve ya. Jadi sebab tu kita dapat maklumat tu ya, macam hieroglifik di Mesir tu ya, dia lukis gambar ya, dan dibuat catatan sejarah tapi dalam bentuk gambaran ya, ada lukisan, ada ilustrasi. Jadi kita tahulah cerita zaman bila ya, apa kejadian yang berlaku, pembunuhan ke, peperangan ke ya, aktiviti pertanian ke, tangkap ikan dan sebagainya, semua dirakamkan. Jadi kena dibaca lah ya. Jadi baru kita tahu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, adakah kamu menyangka bahawasanya Ashabul Kahfi ya, the 7 sleepers, budak-budak muda tu, warrakim dan inscription. Inscription tu yang mencatatkan nama mereka yang hilang tu. Sebab mereka hilang selama 300 tahun Masihi ataupun 309 tahun Hijrah. Ya, sebab dua kalender kita pakai. Quran mengiktiraf kedua-duanya. Jadi bila mereka ni 7 budak ni hilang, ya, maka dicatatkan dalam sejarah mereka. Ya, jadi orang tahu nama-nama mereka ni. Jadi nanti bila 7 pemuda ni tidur, mereka bangun daripada tidur setelah 300 tahun. Bila raja tanya pada mereka siapa nama mereka, mereka sebut nama-nama mereka itu adalah seperti mana yang tercatat pada apa? Pada batu bersurat yang telah ditulis oleh sejarawan mereka sebelum ni. Ya, maknanya setelah mereka hilang bertahun-tahun dicari tak jumpa, maka dianggap sebagai telah mati. Tak tahu apa sebab, ya, hilang ke, ditelan bumi ke, kita tak tahu. Jadi dirakamkan nama-nama mereka, dicatatkan pada, dipahatkan pada batu tadi, inscription. Itu dia panggil ar-rakim. Ya, sebagai bukti.
Jadi kanu min ayatina ajaba, ya. Adakah semua benda ni, ya, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan kamu. Kerana Allah nak bagi tahu, walaupun cerita Ashabul Kahfi ini menakjubkan, orang yang telah tidur selama 300 tahun boleh bangun balik, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi benda ni sebenarnya bukanlah susah sangat bagi Allah nak buat. Kerana Allah telah buat benda yang lebih menakjubkan. Apa dia? Allah cipta bumi, itu lagi menakjubkan. Allah cipta langit tanpa tiang. Ya, Allah jadikan syurga dan neraka. Allah jadikan makhluk, ya, di atas muka bumi pelbagai. Itu lebih besar lagi dia punya keajaiban dia, ya. Jadi bukanlah maknanya kita nak kata bahawasanya cerita Ashabul Kahfi itu tak amazing, bukan, ya. Tetapi ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Jadi itu sebagai satu bentuk pertanyaan, ya. Jadi kalau kita boleh tambah sikit, ya, cerita tentang apa? Tentang ayat yang ke-10, ya. Sebab ayat yang ke-10 ini mengandungi doa. Kita boleh tutup di sini, tuan-tuan. Apa ceritanya? Ceritanya ialah iz awal fityah. Tadi disebut Ashabul Kahfi, ya, maknanya penghuni gua, ya, yang duduk tu, ya, dwellers of the cave kita kata. Siapa dwellers tu? The seven sleepers tadilah. Jadi disebut di sini fityah, al-fityah. Apakah al-fityah? Al-fityah ialah para pemuda. Maknanya yang duduk dalam gua tu, yang tidur tu bukan orang pencen, bukan, kita kata, bukan pensioners. Bukannya orang tua, bukan, ya, tapi budak-budak muda. Ya. Kerana apa? Kerana mereka sedang dalam usaha untuk menyelamatkan akidah. Ini cerita akidah, tuan-tuan. Dan inilah, ya, fitnah Dajjal yang paling besar. Bila Dajjal datang nanti, dia mengaku sebagai Tuhan. Dan ramai orang beriman kepada Dajjal. Kerana Dajjal bawa rezeki. Ya, kononnya Dajjal. Bila satu kampung tu patuh pada Dajjal, maknanya menerima Dajjal sebagai Tuhan, maka dia akan suburkan tempat tersebut dengan izin Allah lah, ya. Bukan dia yang suburkan, Allah yang suburkan, ya. Tapi orang mengakulah Dajjal itu sebagai Tuhan nanti. Jadi bagi kampung yang tak beriman dengan dia, maka dibiarkan kering kontang, tak ada air, ya, mati kelaparan dan sebagainya. Jadi itu fitnah Dajjal yang paling besar. Allah nak bagi tahu, ya, ialah dalam bentuk akidah. Sebab tu cabaran akidah zaman kita ni bukan Dajjal yang bawa, ya, tetapi fitnah Dajjal tu dalam bentuk lain, ya. Tapi itu adalah mukadimah, introduction kepada munculnya Dajjal yang sebenar. Muncul Dajjal sebenar nanti, oh lagi hebatlah. Ya, yang ada sekarang ni ialah fitnah dia. Fitnah ni pun kadang-kadang kita dah tak sanggup. Ya, kita tengok fitnah datang dalam pelbagai bentuk. Ya, jadi maknanya datang dalam bentuk apa kita panggil, ya, hiburan sebagai contoh. Ya, K-pop sebagai contoh. Ya, Korean pop ni, ya. Dan bila kita buat kajian, ya, kita dapati bahawasanya sebahagian daripada artis-artis K-pop ni adalah penganut Kristian yang staunch. Ya, mereka ni adalah penganut Kristian yang sangat yang sangat kuat. Ya, mereka memang penganut, betul-betul penganut Kristian. Ya. Setiap minggu hadir ke gereja, ya. Dan mereka ni sangat committed dengan agama dia. Dan bila kita tengok fakta statistik dunia, ya, pendakwah Kristian, ya, dicatatkan bahawasanya statistik pendakwah Kristian paling ramai dalam dunia datang daripada Amerika Syarikat, United States of America. Dalam ranking nombor 2 kita ingat mungkin daripada Jerman, daripada Europe, ya, tapi tak, ya, nombor 2 daripada Korea. Ya, sebab itu di Korea ada beberapa Christian University, ya, universiti Kristian, maknanya universiti gereja. Ya, pelajar Malaysia pun yang sambung belajar di Korea ada yang belajar di universiti Kristian. Ya, jadi maknanya memanglah pensyarah dia, profesor dia datang daripada kalangan Korean, memang orang Korea. Ya, sebab Korea ni dari segi teknologi mereka sudah terlalu jauh meninggalkan kita kata. Ya. Tetapi, ya, mereka ini berfahaman Nasrani, agamanya Kristian. Ya, sebab tu kita kata cabaran anak-anak kita yang belajar di Korea, ya, masyarakat kita yang duduk di sana, salah satu cabarannya ialah cabaran kristianisasi, ya, Christianization, sebab pendakwah Kristian ramai dan mereka ekspor pendakwah Kristian ni ke luar negara, termasuklah ke Malaysia. Dan sebahagian daripada cara mereka untuk propagate, ya, Christianity itu ialah melalui hiburan. Ya, sebab tu diterima, ya. K-pop ni kita kata bukan di Asia saja, sampai di Europe pun diterima juga. Ya, nak tunjuk bahawasanya hebatnya mereka, bukan sekadar dalam bidang teknologi, dalam bidang telekomunikasi dengan Samsung dia, bukan dengan kereta saja, ya.
Hyundai-nya, Kia dan sebagainya, tapi juga dengan muzik dia. Ahli sukan, ya, kita tengok. Ya, Korea sudah taraf atlet mereka sudah sampai taraf dunia, main di kelab-kelab besar di Liga England kita kata, ya, di Jerman dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahawasanya mereka sudah sampai ke tahap antarabangsa. Ya, dan jangan lupa Korea, ya, sudah beberapa kali layak untuk ke Piala Dunia. Dan mereka pernah jadi co-host, ya, untuk Piala Dunia bersama dengan Jepun. Ya, tahun berapa tak ingat, ya, tapi maknanya pernah main di gelanggang mereka. Ya, kita belum sampai lagi, tuan-tuan. Okey, kita tutup perbincangan kita, ya. Jadi al-fityah tu budak-budak muda ni, pemuda-pemuda. Maknanya mereka ni sudah akil balik. Kita kena ingat macam tu. Sebab kalau mereka ni masih kanak-kanak, ya, mereka belum lagi ada akaun halal haram. Tapi kalau mereka ini sudah dewasa, maknanya sudah akil balik, mereka ada akaun halal haram dan mereka boleh buat keputusan. Maknanya dari segi pemikiran mereka sudah lebih matang. Jadi mereka boleh buat keputusan, ya, yang mana betul, yang mana salah. Ya, dan mereka memilih untuk melarikan diri daripada raja yang zalim yang mengaku sebagai Tuhan, yang menyuruh mereka menyembah berhala. Jadi ketika mana mereka lari, Allah kata iz awal fityatu, iz, ingatlah ketika mana awa tu maknanya mencari perlindungan. Ya, awa al fityatu, para pemuda yang 7 orang tadi ketika mereka mencari perlindungan ilal kahfi, ke gua, ya, yang boleh muat tadi kita kata 30 orang masuk pun boleh. Ya, walaupun tidaklah terlalu besar, ya, tetapi boleh masuk. Secara bersempit-sempit boleh masuk 30 orang boleh masuk. Ya, tapi mereka jumlah 7 orang saja. Ya. Bila mereka masuk, mereka adalah orang budak-budak yang beriman. Maka mereka pun berdoa, faqalu, lalu mereka pun berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Macam mana tahu doa? Sebab lafaznya bentuknya Rabbana. Kalau Rabbuna itu bukan doa. Rabbuna itu statement biasa. Ya. Tapi kalau Rabbana dengan makna ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Ada lafaz ya di depan tapi dihazaf kerana faham. Understood. Ya, jadi tak perlu kata faqalu ya Rabbana, tak perlu kerana sudah dipahami. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, ya, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami. Min ladunka, dari sisimu, min daripada ladunka, daripada sisimu. Ya, indaka, rahmatan, ya, rahmat. Ni cerita rahmat. Sebab tu antara surah yang paling banyak sebut perkataan rahmat adalah surah Kahfi. Ya, cerita Ashabul Kahfi, 7 pemuda pun rahmat. Cerita 2 adik-beradik, ya, yang manage harta pusaka tadi pun rahmat juga. Cerita Nabi Musa, Nabi Yusha' bin Nun dan Khidir pun rahmat. Cerita Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj juga rahmat daripada Allah. Sebab itu ketika orang puji Zulkarnain kerana berjaya membina tembok besar tadi yang menghalang kemarahan Ya'juj dan Ma'juj, ya, dia kata haza rahmatun min rabbi. Anugerah daripada Tuhan, rahmat daripada Tuhan. Kemampuan aku untuk bina projek 7 Star Project ni, ya, nak menahan Ya'juj dan Ma'juj, Gog and Magog ni, semua ni adalah kerana rahmat daripada Allah. Maknanya dia tidak puji diri. Ya, ni orang hebatlah, tuan-tuan. Dia buat, ya, dia completekan satu-satu projek construction. Ya, bila orang puji dia kata semua ni kami berjaya kerana rahmat daripada Allah. Mana perkataan rahmat tu juga. Ya. Jadi bila mereka masuk ke dalam gua, apa mereka kata? Rabbana atina min ladunka rahmatan. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wa hayyi' lana, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah min amrina, ya, daripada urusan kami rasyada. Rasyada tu petunjuk. Maknanya kita minta Allah bagi petunjuk. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan. Banyak benda dalam hidup ni kita tak tahu. Ya, kadang-kadang kita dapat offer. Ya, kalau kita bekerja dulu kita dapat offer. Ada satu company offer kita. Kita dah bekerja dengan satu established company dah, ya. Gaji pun dah bagus. Ya, jawatan pun dah elok dah. Tapi ada satu company lain offer kita. Ya, a better offer, of course. Ya, better offer. Ya. Tapi tempat lokasi dia jauh sikit. Ya, sebagai contoh kita duduk di Taman Tun, ya, pejabat kita sekarang ni di Kuala Lumpur. Ya, di Kuala Lumpur. Maknanya pusat bandar Kuala Lumpur, city center. Ya, kalau kita kerja dengan company ni dia dah pindah ke Putrajaya sebagai contoh ataupun ke Seremban. Jadi jauh sikitlah. Tapi gajinya lebih baik. Jawatan lebih tinggi. Ya, kita tengok dari segi flexibility kerja pun bagus. Maknanya dia fleksibel, dia ada flexi time. Ya, tak perlu masuk pukul 9 pagi, balik pukul 5 petang. Kita boleh adjust. Kalau kita nak awal sikit pun boleh, nak lewat sikit pun boleh.
Kalau kita lambat sikit masuk, ya, balik lewat sikit. Kalau tak boleh hari tu, kita boleh ganti pada hari lain. Dia flexi hours. Ya, kita tengok lebih bagus. Ya. Tetapi jauh sikit. Ya. Jadi kita tak tahu sama ada apa ni pilihan yang kita akan buat ni bagus atau tidak. Jadi Islam bagi kita satu instrumen, nama dia istikharah. Ya. Dan salah satu daripada doa yang boleh kita baca ketika istikharah adalah doa Ashabul Kahfi. Ya, sebab mereka tak tahu nak buat apa. Kecuali ilham Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan mereka boleh berada dalam gua, bersembunyi. Ya, mana mereka tahu mereka akan ditidurkan, ya. Jadi bila mereka baca doa Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sebab tu Ustaz baca ayat ni di hujung perbincangan kita. Takut ada tuan-tuan yang tertidur pula. Ya, sebab ada orang kata, saya Ustaz kalau tak boleh tidur malam, payah nak tidur, saya baca doa Ashabul Kahfi. Ya, Ustaz kata jangan tidur sampai 300 tahun sudahlah. Ya, sebab apa tuan-tuan? Pasal apabila mereka masuk dalam gua, mereka berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Tu sambung nanti minggu depan kita. Minggu akan datang pula kita sambung. Ya. Sebaik saja mereka baca doa ni, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami rahmat dan sempurnakanlah, ya, petunjuk-Mu di dalam urusan kami. Apa kami nak buat? Ya Allah, kami masuk dalam gua. Apa kami nak buat? Ya, Allah tidurkan kami. Berapa lama? Itu semua dalam pengetahuan Allah. Kerana kita serah habis pada Allah. Setelah kita berjaya keluar daripada kampung tadi, mereka masuk dalam gua, sembunyikan diri, mereka baca doa dan Allah selamatkan mereka. Kita pun sama tuan-tuan. Ya, jadi kalau kita tak tahu apa benda nak buat, maksudnya ada 2 pilihan atau 3 pilihan, maka kita baca doa ni, mudah-mudahan Allah sempurnakan. Wahai lana min amrina rasyada. Satu, Allah bagi rahmat, ya. Atina min ladunka rahmatan. Bahagian kedua, wahai lana min amrina rasyada. Selesailah tuan-tuan perbincangan kita pada malam ni. Kalau ada soalan silakan. Ada apa? Ya, Haji Mat Syah ada apa nak tanya? Ya. Ada Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, surah ni cerita pasal 7 orang pemuda ni masuk gua. Terus surah tu terus cerita pasal dia masuk gua, tidur dalam gua. Tak ada background kenapa dia lari masuk gua ni Ustaz. Kena tengok dalam tafsir. Sebab itulah Ustaz cerita tadi. Sebenarnya Ustaz dah bagi tahu. Kalau Haji Mat Syah perhati apa Ustaz sebut tadi, mereka ni tinggal di satu negara yang ada raja. Ustaz sebut tadi, raja yang zalim kan? Raja yang mengaku sebagai Tuhan. Raja yang suruh mereka sembah berhala. Sebab itulah 7 budak pemuda ni lari sebab mereka tak nak beriman dengan agama yang sesat. Ya, agama musyrik lah tu, sembah berhala. Sebab tu mereka lari, ya, dan mereka sembunyi dalam gua. Jadi secara apa kita panggil mukadimah dia Ustaz ada sebut. Ya, ada cerita mereka lari daripada raja yang zalim. Ya. Tapi di mana berlaku situasi dia, tahun berapa, yang itu Quran tak berminat nak cerita detail. Yang itulah yang dibuat oleh para ulama dalam bidang tafsir. Tu kena tengok kitab tafsir lah. Ya, kita bolehlah bagi anggaran dia. Ya, kalau tuan-tuan berminat nanti kita boleh bincang lah. Ya. Agak-agak pada zaman bila, raja tu nama siapa, ya, budak-budak ni berapa lama tidur tu, Quran sebahagian Quran sebut. Tapi bukan semua Quran sebut. Sebab Quran hanya sebut yang signifikan saja. Ya. Itu saja kalau Ustaz boleh respon sikit apa ni Haji Mat Syah. Untuk detail, ya, sebenarnya kitab tafsir lah yang menyebut secara detail. Tengok dalam Ibnu Katsir ada, Ibnu Al-Qurtubi, ya. Ataupun tuan-tuan boleh tengok terus dalam apa tu, ya, dalam tafsir.com ke apa, ya. Dia ada celik tafsir.com. Celik 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 tafsir.com. Ya, dia ada apa ni ringkasan, ya, dia ambil daripada beberapa kitab tafsir, boleh membantu kita untuk memahami secara mudah. Jadi tak payahlah nak beli tafsir Ibnu Katsir ke Al-Qurtubi dan sebagainya, ya. Sebab itu serious student lah, ya. Orang yang nak mengkaji secara apa mendalam, itu kena pakai kitab tafsir itulah. Ya, kalau tidak kita pakai apa ni free je, ya, celik tafsir.com, itu pun sudah memberi gambaran kepada kita tentang situasi yang berlaku. Jadi cerita Ashabul Kahfi ni baru cerita yang pertama, dia ada 4 cerita semua dalam Suratul Kahfi ni. Ya, kita malam ni baru tengok permulaan, belum lagi tu, ya. Ada lagi cerita panjang lagi. Cerita Suratul Kahfi, ya. Dia sampai pada ayat yang ke berapa tu, ya. Dia sampai pada apa ni ayat yang ke mana, ya? Ayat yang ke 19, ya, ke 20, ya. Jadi 20, 21, 22, 23 masih Suratul Kahfi. Cerita pasal
pasal apa? Sampai ayat 22. Ya, masih lagi cerita tentang cerita Ashabul Kahfi tadi. Ya, panjang lagi tuan-tuan. Kita baru ayat yang ke-10. Ya. InsyaAllah kita ada peluang kita sambung lagi. Dia ambil masa lah untuk kita memahami secara lebih detail. Okey, Haji Mat Syah boleh? Haji Mat Syah? Tuan-tuan, ada siapa lagi? Ya, ada pertanyaan? Sister kita ada soalan, silakan. Ya. Partisipan kita ada 32 semua. Ya. Ada ramai ni, ya. Tan Sri Nizam ada soalan, silakan. Ya. Ada satu Ustaz. Ya, silakan. Ada setengah surah tu ada kita jumpa phrase yang kata Allah Maha mensyukuri. Boleh Ustaz terangkan sikit? Okey, ya. Nanti kalau jumpa ayat tu kita boleh cerita lebih mendalam lagi lah. Jumpa surah Al-Fatir ada. Ya. Jadi maknanya innallaha syakirun bagi contohnya, sesungguhnya Allah itu maha mensyukuri, ya. Takkanlah Allah maha mensyukuri kan? Walaupun perkataan syakir itu kalau kita kata manusia tu maha mensyukuri nikmat Allah, betul. Jadi kalau Allah takkan Allah maha mensyukuri, macam kalau Ustaz boleh bagi satu contoh macam perkataan taubat. Ya. Jadi kalau manusia maha bertaubat lah. Ya, dia seorang yang sangat suka bertaubat. Tapi kalau Allah, takkan kita kata Allah maha bertaubat. Jadi kita kata Allah maha penerima taubat. Perkataan yang sama, tawab, ya, tawab ataupun taib, dengan makna orang yang bertaubat pun boleh, dengan makna Allah yang maha menerima taubat pun boleh. Itu satu contoh kalau Ustaz boleh bagi contoh lain. Yang ini syakir. Ya, syakir tu ada dua makna. Satu, manusia ataupun hamba yang maha mensyukuri nikmat Allah. Ya. Tapi syakir pada Allah tu apa? Ya, sebenarnya Ustaz nak bagi assignment kepada tuan-tuan. Ya, persoalan Tan Sri Nizam tu bagus lah. Ya, jadi kita tak jawab pada malam ni, kita bagi peluang tuan-tuan untuk cari jawapan, tapi tuan-tuan jangan mengelak pula nanti ya. Nanti bila kita tadabbur lagi tuan-tuan buat lupa pula, jangan masa bila Ustaz bagi? Ni dah bagi tahu dah malam ni. Ya, ni pun ada rakaman dia. Jadi tuan-tuan, Ustaz dah bagi contoh tadi. Perkataan taib ataupun tawab dalam Quran ada dua makna. Kalau dia nisbah kepada manusia, maknanya orang yang suka bertaubat. Tapi kalau kita nisbahkan perkataan tawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya bukan Allah maha bertaubat, tapi Allah maha menerima taubat. Okey. Tapi untuk syukur ni macam mana? Untuk syukur. Itulah ya. Adakah betul seperti mana tu ataupun ada makna lain ya. Jadi tu Ustaz biarkan sebagai satu assignment kepada tuan-tuan. Apa makna Allah ni ya, kalau kita terjemahkan Allah maha mensyukuri tu apa makna dia? Ya. Allah bersyukur macam mana ataupun Allah menerima orang yang mensyukuri nikmatnya atau bagaimana? Yang itu Ustaz tinggalkan sebagai assignment untuk tuan-tuan cari ya. Macam mana pun ucap terima kasih kepada Tan Sri kerana bagi soalan yang baik ya. Ada lain silakan. Datuk Azizul ada ya, Sister Dila ada soalan. Haji Don ya, Haji Hashim, Haji Hassan ada soalan ya. Apa ni, siapa lagi ya? Kak Mai ada soalan. Kak Masyita ya. Cikgu Noli ya. Tak boleh sebut satu-satu lah, panjanglah kalau nak sebut. Jadi silakan kalau ada soalan ya. Siapa tu? Malam ni senyap sikit ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelah ni, Yes. saya nak double check je sebab hari tu masa kat kelas dekat rumah Datin Lin, Ustaz ada ajar yang kalau kita jawab salam wa antum fajazakumullahu khairan tu. Sebab saya saya ingat Ustaz cakap bila kita nak bagi salam kita kena sebut lelaki ke perempuan, kita kena cakap jazakumullahu khairan. So lately lah about few months ni nampak dia orang tukar jemaah-jemaah dalam kelas tu ada tukar kepada kalau perempuan jazakillah, lelaki jazakallah. Sebab Ustaz saya ingat saya Ustaz kata jazakumullah lebih jazakumullah jazakumullah untuk lelaki atau perempuan lebih baik. Betul Ustaz? Betul ya. Sebab saya jadi confused pula sekejap. Tak, memanglah dari segi bahasa Arab memanglah jazaka untuk lelaki, jazaki untuk perempuan. Memang betul dari segi bahasanya. Ya.
Tetapi macam tadilah, macam kita juga kan. Patutnya kita bila kita nak bagi salam pada orang, kita kata assalamualaikum lah kalau dia lelaki. Kalau dia perempuan, kita kata assalamualaikum kan. Ni Ustaz kiaskan kepada, sebab tu lebih senang. Assalamualaikum kepada lelaki, assalamualaikum pada perempuan. Tetapi sebab apa kita guna, ya? Sebab tu singular kan. Sebab apa kita guna lafaz plural? Assalamualaikum warahmatullahi. Sebab dia sudah menjadi lafaz agama. Pasal Nabi ajar, pasal dalam sirah, ya, dalam hadis Nabi ajar, sama ada kita bagi salam pada lelaki atau perempuan, kita guna saja assalamualaikum, plural punya expression, bukan singular untuk male ataupun singular female, tak. Walaupun tak salah, ya. Kecuali kalau kita pergi ziarah Nabi di apa kita panggil, ya, di Madinah, kita sebut assalamualaikum ya Rasulullah. Sebab memang Nabi ajar macam tu. Itu yang kita kata, kadang-kadang ada benda yang kita buat ikut grammar. Ya, ikut Arabic grammar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, tapi kadang-kadang kita guna lafaz yang memang Nabi ajar. Ya, sebab kita tak pernah pula dengar, ya, tak tahulah, mungkin ada, ya, tapi secara umum tak pernah pula Nabi bila jumpa Abu Bakar, Nabi kata assalamualaikum ya Abu Bakrin, tak ada. Ya, Nabi sebut assalamualaikum, seorang ke, dua orang ke, perempuan ke, lelaki, assalamualaikum. Jadi apabila Nabi ajar kita, balik pada jazakumullah tadi kan. Kalau kita sebut jazakumullah, dia lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Satu sebab kadang-kadang kita tersilap. Ya, kadang-kadang ana anta pun tersilap. Ya, kita kata ana apa khabar? Bukan ana, anta. Ya, ana anta tu pun tersilap. Jadi takut jazakallah, jazakillah tu tersilap. Jadi oleh kerana nak mengelakkan kesilapan, kita guna saja lafaz apa? Plural. Jazakumullahu khairan. Ya, ataupun wa antum fajazakumullahu khairan, seperti mana Nabi sebut. Sebab orang yang mengucapkan jazakallah tu kepada Nabi seorang. Tu dalam hadis Ibnu Hibban tu, yang mengucapkan kepada Nabi seorang. Tetapi Nabi tetap juga jawab dengan lafaz plural. Kerana dalam bahasa Arab, apabila kita gunakan plural, dia ada makna ta'zim. Kita menghormati, membesarkan dia. Ya, kita hormat betul-betul dengan dia. Jadi sebab tu bila kita tanya soalan, kita jumpa ustaz-ustaz, tuan-tuan guru apa semua, kita kata antum apa khabar. Kita tak kata anta. Sebenarnya kan dia seorang. Dari segi grammar, kita kata orang putih how are you saja kan. Tapi bahasa Arab tak boleh how are you macam tu. Ya, kaifa haluka kita kata. Untuk lelaki. Kalau perempuan kaifa haluki. Tapi kalau kita nak guna untuk para ulama, kita tak kata kaifa haluka anta ya ustaz. Kita kata kaifa halukum. Kaifa halukum, ya. Antum macam mana? Kita guna lafaz antum walaupun dia seorang. Ya, kerana ia membawa makna memuliakan. Kat situ jawapan dia. Dia memang dia bahasa Arab ni, dia bukan grammar per se, tapi dia ada makna-makna lain lagi. Dia ada consideration yang lain. Maksudnya memuliakan, menghormati, ya. Sebab tu kita tetap guna kum, ya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, kadang-kadang Allah guna perkataan ana, ya, inni. Kadang-kadang Allah guna inni dan ana, kadang-kadang Allah guna nahnu. Ya, pasal apa pula Allah guna nahnu sedangkan Allah tu esa? Bukankah kita kata Allah tu qul huwallahu ahad? Ya, Allah tu esa. Pasal apa guna nahnu? Nahnu bukan ramai ke? Tak. Nahnu di situ dengan makna ta'zim. Ya, dengan makna nak tunjuk kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mempelajari bahasa Arab tu satu hal, tapi mempelajari konteks, mempelajari balarahnya, dia panggil balarahnya. Ya, sesuai dengan tempat dan masa, itu juga, ya, satu ilmu yang lain, ya, yang dia tinggi sikitlah, high level sikit. Tapi soalan Sister Dila tu, Ustaz harap Ustaz dapat menjawabnya. Kalau nak kita ulang, nanti kita akan ulang lagi lah. Maknanya saya dapat. Terima kasih Ustaz. Ya? Sama-sama. Ya. Ada siapa lagi silakan sebelum kita tamat? Ada apa? Ya. Datuk Azizul, ya. Datin Aini, ya. Ada soalan? Kak Mai, ada soalan Kak Mai? Biasa Kak Mai ada soalan. Ya. Yang lain tak nampak hari ni siapa lagi, ya. Ramai lagi ni, ya. Ustaz pun tak sempat nak baca semua, tapi kalau ada soalan boleh WhatsApp pun tak ada hal, ya, dalam grup. Ya, kalau ada yang Ustaz boleh jawab, Ustaz bantu. Kalau tak ada, sekadar itulah yang boleh kita panggil bincangkan pada malam ni. Tak panjang pun, ya. 10 ayat baru. Ya, insya-Allah kita sama. Kalau kita boleh buat 10 ayat satu kali pertemuan pun dah cantik dah.
Ya, sebab kita bukan tujuan untuk cepat habis, tapi nak cepat faham. Bagaimana kita boleh memahami ya surah ni dalam apa kita panggil, dalam satu bentuk peringatan kepada umat Islam bahawasanya dengan membaca dan memahami makna surah ini dapat melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Bukan Dajjal, ya, Dajjal kita tak jumpa, fitnahnya yang sudah berleluasa sekarang. Betul Ustaz sebut tadi, cerita pasal Korea tadi, ya. Okey, ya, terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Razli. Yuk. Okey, good night. Ya, Dr. Usman, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat? Alhamdulillah. Dah pergi offline belum lagi? Belum. Belum ya? Belum. Pakai ubat. Yalah. InsyaAllah. Okey. Duduk mau Ustaz bagi tadi tu. Rabbana. Ya, amal kau dah itu je lah. Okey. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.